Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu sehingga kita dapat sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada petang ni. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah pada petang ni, seperti mana kebiasaannya saya di Baitul Salam, kita akan mengupas beberapa perkara daripada kitab Keutamaan Ilmu Salaf Berbanding Ilmu Khalaf ataupun Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 795 Hijrah. Dan insya-Allah pada petang ni kita akan masuk pada bab yang ke-8 mengikut buku terjemahan kitab ni, iaitu di bawah tajuk Belajar Ilmu Falsafah adalah Punca Kerosakan. Jadi bab yang ke-8, dengan sebab buku ni tak banyak kata apa, dia punya terjemahan dia tak ada. Bagi yang ada tu adalah, maknanya tidak diulang cetak terjemahannya. Maka saya tunjukkan di hadapan ni yang teks Arab asalnya yang dicetak oleh satu percetakan Darul Basyair Al-Islamiyah, yang mana saya kira hampir samalah dengan apa yang disebutkan oleh menterjemah kitab ni, iaitu Pustaka Ilmu Salaf. Walaupun ada sedikit-sedikit saja kesilapan, tak banyak, tapi insya-Allah dapat kita ambil manfaat daripada terjemahan tersebut. Dan insya-Allah pada petang ni, kalau kita tengok apa yang disebutkan ataupun apa yang nak kita bincang, ialah satu perkara besar yang berlaku dalam akidah umat Islam bila mana bercampurnya falsafah, yang mana punca utama kerosakan akidah ialah masuknya unsur-unsur falsafah di dalam pengajian ataupun silibus akidah umat Islam secara umumnya, yang mana falsafah telah mencemari terutamanya bab-bab nak memahami tentang Tuhan, bab-bab ingin memahami tentang sifat Tuhan, af'al Tuhan. Maka falsafah menjadi punca terbesar yang menyebabkan keluarnya penyimpangan-penyimpangan dan juga penyelewengan. Okay. Jadi sebab tu para ulama' kalau tengok bermula daripada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan mungkin lebih awal daripada tu lagi, bahkan dikatakan pada zaman Imam Abu Hanifah lagi. Maknanya ini antara sekuen 4 orang imam yang awal. Maka Imam Abu Hanifah yang paling awal, sudah ada kritikan ataupun larangan duduk ataupun berbincang tentang ilmu falsafah. Bukanlah ilmu falsafah itu dilarang secara total, tapi ilmu falsafah yang bercampur dalam akidah, maka dia menyebabkan terbukanya pintu-pintu kerosakan dan penyelewengan dalam akidah. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab sini.
fa amma ad-dukhulu ma'a dhalika fi kalamil mutakallimin awil falasifati fasyarrun mahad. Sesungguhnya mempelajari ilmu falsafah daripada tokoh-tokoh mereka, sama ada ahli falsafah atau ahli kalam, akan memberi kesan buruk pada agama. Fasyarrun mahad maksudnya terlalu buruk kesan daripada agama. Wa qalla man dakhala fi syai'in min dhalika illa wa taltaqa bi ba'di awdarihim. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, para ulama mencela orang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu falsafah walau sedikit, kerana ia memberi kesan kepada jiwa dan cara berfikir. Kama qala Ahmad, seperti mana telah berkata seorang tokoh ulama iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, la yakhlu man nadhara fil kalami min an yattajahim. Sesiapa yang mempelajari ilmu kalam pasti akan terjebak dalam mengikuti kesesatan mereka. Ilmu kalam iaitu ilmu falsafah, ilmu yang bincang tentang bab-bab ketuhanan yang luar daripada apa yang tak disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, iaitu bab keberadaan Tuhan, bab arah ataupun jihah. Ini benda-benda yang tak disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis, dan tak perlu untuk kita bebankan otak kita untuk kita fikir. Tapi sebahagian orang dengan sebab terkesan dengan ilmu falsafah, maka mereka telah mengambil masa untuk fikir benda ni. Daripada sebab itulah bercambahnya kumpulan-kumpulan yang sesat dengan membawa fahaman-fahaman yang berbagai-bagai. Imam Ahmad dan para ulama salaf yang lain sentiasa memperingatkan agar berhati-hati dengan ahli kalam. Kalau kita tengok, wa kanu huwa wa ghairihi min a'immatis salaf yahdharuna min ahli kalam wa in zabau 'anis sunnah. Mereka memberi kepada kita ni sekeras-keras peringatan. Walau bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan boleh mempelajari ilmu kalam dan ilmu-ilmu baru yang direka dengan orang yang ahli dalam bidangnya, dengan tujuan mengelakkan diri daripada berbicara secara panjang lebar, berdebat, berbalah dan sebagainya. Wa amma yujad, disebut sini melainkan orang yang belajar untuk mengetahui kesilapan. Contoh belajar tentang jenis-jenis sihir bukan untuk mengamalkan sihir, tapi untuk menghindarkan diri. Sama juga dengan belajar disiplin ilmu kalam. Apa metodologi yang dia orang guna untuk memahami Tuhan. Dibolehkan bagi kita untuk kita belajar, tujuan dia untuk menjauhkan diri kita dan mengetahui macam mana dan kat mana dia orang ni jadi menyeleweng. Kita belajar metodologi dia. Okay. Jadi sini segala benda-benda tu dilarang oleh para ulama, kecuali bagi orang yang ingin menjauhkan diri dia lah daripada segala perkara tersebut. Okay. Seterusnya, antara benda yang besar sini yang nak disebutkan oleh penulis kitabnya, walau bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan boleh mempelajari ilmu kalam dan ilmu-ilmu baru yang direka dengan orang yang ahli dalam bidangnya dengan tujuan mengelakkan diri daripada berbicara secara panjang lebar, berdebat dan berbalah dan sebagainya. Pendapat seperti ini merupakan bisikan dan langkah syaitan yang datang daripada orang-orang jahil atau orang yang tidak mengenal Allah dan agamanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Seterusnya, antara benda yang nak di-highlight sini oleh Ibn Rajab ialah satu kelompok yang ada di zaman dia dan juga ada di zaman kita ni, yang disebut sebagai kelompok batiniyah. Kalau kita tengok depan tu dalam kata apa, dia punya teks Arab tu, wa mimma ahdatsu minal ulum, di antara kefahaman baru yang direka, al-kalamu fil ulumil batinah minal ma'arifi wa a'malil qulubi wa tawabi'i dzalik. Apa dia, ataupun apa maksud di situ? Antara kefahaman baru yang direka adalah ilmu yang membicarakan tentang perkara-perkara batin, iaitu fahaman batiniyah. Definisi istilah amalan, hati, sifatnya, tata caranya, kesemuanya menggunakan akal, perasaan dan kasyaf. Bimujarradir ra'yi waz-zuq awil kashfi wa fihi khatarun 'azim. Wa qad ankarahu a'yanul a'immah kal imami Ahmad wa ghairihi. Saya nak baca sampai situ saja untuk petang ni, sebab kita dah buat satu bahan untuk kita nampak
di mana kesesatan batiniyah ni dekat mana. Okay. Kalau kita tengok di negara Arab, ini yang disebutkan oleh Ibn Rajab lah. Ini kumpulan batiniyah. Okay. Dan kita kena tahu di negara kita ni, khususnya di Malaysia kita ni, maknanya ada dan masih lagi bergerak kumpulan ni. Dan Malaysia kita ni juga antara tempat berkembangnya ilmu batiniyah ni, bukan berkembang sekadar fahaman mulut ke mulut, bahkan ada penulisan. Maknanya golongan batiniyah ni dia orang tulis kitab tentang ilmu batin ataupun kita panggil ilmu hakikat insan dan macam-macam. Okay. Jadi saya ada buat slide. Slide ini slide yang dah lama, yang dah pernah ditunjukkan di Kemaman dulu. Okay. Bila mana bahas tentang kitab Talbis Iblis, sebab dalam Talbis Iblis pun ada sebut benda ni. Okay. Jadi kita buatlah satu penerangan ringkas untuk faham yang di skop Nusantara saja. Tempat kita lah, di negara kita. Okay. Dan kalau kita tengok, ramai tokoh di Malaysia ni yang memberi kesedaran. Hatta dalam JAKIM sendiri pun ada sebut tentang contoh-contoh aliran sesat ialah batiniyah. Dan kita akan tengoklah dari segi sejarah, lebih kurang ada beberapa slide yang ada ni. Jadi tengok sebagai pendahuluan. Just tengok kat depan tu lah. Okay. Pendahuluan, salah satu di antara aspek wujud dan berkembangnya ajaran sesat di Malaysia ialah adanya golongan yang mendakwa mampu membuat penafsiran yang memberikan penekanan kepada unsur dalaman, iaitu batin atau rahsia sesuatu amalan. Okay. Kita tadi bincang bab batiniyah. Batiniyah ni maksudnya ialah mengetahui sesuatu yang zahir. Tafsiran dalam dipanggil batin. Lawan kepada batin tu adalah zahir. Maknanya yang kita tengok ni ayat Quran, hadis Nabi ialah zahir. Di sana ada perkara-perkara yang disebut sebagai batin. Kita pun belajar. Kalau kita tengok dalam bab fiqh, ada maqasid dan macam-macam lah. Belajar hikmah di sebalik pensyariatan apa semua. Tapi golongan ni dia bukan belajar hikmah. Dia mencari satu benda yang bukan seperti mana yang dibincangkan oleh umum. Okay. Maknanya kita akan tengoklah apa penambahan, apa benda-benda yang dia orang buat. Antara kelompok yang begitu jelas membuat dakwaan sebegini ialah golongan batiniyah yang menggunakan pelbagai jenama yang berbeza tetapi membawa isi atau kandungan yang sama. Maknanya batiniyah ni daripada zaman awal lagi dah ada. Dikatakan zaman Khalifah Ma'mun lagi sudah bermula. Okay, sudah bermula batiniyah. Okay, jadi kita nak tengok dulu definisi pengertian batiniyah ni. Pengertian batiniyah. Definisi batiniyah dari segi bahasa ialah bahagian dalaman ataupun sesuatu yang tersembunyi ataupun apa yang di sebalik zahir. Maka semua tu dipanggil batin. Allah Ta'ala pun ada nama dia Al-Batin, yang mengetahui sesuatu yang ada di dalam. Okay. Itu definisi dari segi bahasa. Okay. Seterusnya, definisi dari segi istilah. Definisi batiniyah dari segi istilah ialah kelompok yang berasal dari golongan Syiah Ismailiyah. Okey, itu dia punya poin utama dia. Batiniyah ialah pecahan daripada golongan Syiah. Syiah pula Syiah mana? Syiah Ismailiyah. Okay. Bukan semua jenis Syiah, bukan Syiah Ithna Asyariyah, bukan Syiah Sabaiyah apa-apa semua, Syiah Ismailiyah. Okay. Yang mana batiniyah ni fraction pada dia orang dan kecenderungan batiniyah ni pada dua perkara. Kita tengok poin pertama tu, nombor satu tu. Syiah Ismailiyah, dari golongan Syiah Ismailiyah yang menekankan dua perkara. Yang pertama, sesuatu ilmu itu diambil daripada imam. Okay, itu poin pertama dia. Segala apa saja ilmu, khususnya ilmu batin, diambil daripada imam. Yang kedua, dia orang tekankan dalam pengajian dia orang, setiap yang zahir itu mempunyai yang batin, dan ianya diketahui melalui bisikan yang disangka wahyu. Segala apa, ayat Quran yang zahir, hatta ayat Quran yang bersifat muhkamat pun ada isyarat batin bagi ayat tu. Dan semua benda yang kita buat, wuduk kita, solat kita, apa-apa semua ni, semua ada isyarat batin, yang mana kita tengok daripada mana dia orang ambil isyarat batin tu, daripada tafsiran guru-guru mereka ataupun imam mereka. Ataupun istilah di Malaysia ni lebih terkenal ialah dipanggil guru mursyid di Malaysia ni. Itu yang paling berautoriti untuk menafsirkan setiap zahir itu.
Itu kelompok dia. Okay. Itu secara umum dia punya definisi. Maknanya kita tahu Batiniyah ni fraction daripada Syiah Ismailiyah. Fraction ataupun pecahan daripada Syiah Ismailiyah. Sejarah Batiniyah di Nusantara tu ringkasan saja. Kalau nak cerita panjanglah. Ni saya nak cerita beberapa garis masa timeline dia. Okay. Bermula pada 661 Masihi. Maknanya bermula pada zaman kerajaan Abbasiyah Khalifah Ma'mun. Dakwahnya bermula zaman Umawi dan berterusan ke zaman Abbasiyah. Okay. Maknanya situ bermulanya Batiniyah. Awal lah ni, zaman awal. Maknanya zaman sahabat pun masih lagi ada apa-apa semua. Maknanya masih lagi diorang ni hidup sebahagiannya. Walaupun diorang dah lanjut usia tapi diorang masih ada. Ini peringkat awal. Peringkat awal. Okay. Kemudian fasa kedua ialah pada tahun 900 Masihi sampailah kepada 1171 Masihi. Ini Masihi bukan tahun Hijri. Okay. Iaitu bila mana tertegaknya sebuah kerajaan Syiah secara rasmi. Kalau kita tengok situ, kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir berkembang dengan menghantar para pendakwah Syiah ke seluruh pelosok dunia. Okay. Sini dia punya tapak asasnya. Bila mana Fatimiyah berjaya didirikan dan kerajaan Fatimiyah Mesir ni pula ada banyak naungan-naungannya. Yang paling besar tu ialah di Mesir lah. Seterusnya naungannya di Yaman apa-apa semua dan juga di Syam sebahagiannya. Maka pada waktunya kekuatan kerajaan Fatimiyah Mesir ni, mereka telah hantar pendakwah-pendakwah yang berfahaman macam mereka ke seluruh pelosok dunia, termasuklah sampai ke kawasan Nusantara kita ni. Sampai ke kawasan Nusantara kita. Okay. Jadi ni kita tengok tahun 1292, maknanya 1200. Sekarang ni 2019. Tahun 1200. Maknanya lama lah tu. Nak dekat dengan 1000 tahun dah kalau kita kira. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ni kawasan kita lah. Gugusan Kepulauan Melayu lah. Okay. Di bawah Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah. Okay, ni cerita kerajaan-kerajaan Melayu lah. Kerajaan Melaka, kerajaan Perlak, kerajaan Pasai. Ini semua kerajaan-kerajaan yang kerajaan Melayu yang sudah Islam pada waktu tu. Maknanya ni zaman Kesultanan Melayu Melaka pun dah mulai wujud kerajaan-kerajaan Melayu. Orang Melayu pun dah ada kesultanan-kesultanan yang sudah diislamkan. Telah bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai yang sudah terpengaruh dengan dakwah Syiah Ismailiyah. Okay, kalau kita tengok, bermulanya ialah orang Melayu ni kenal Batiniyah ni ialah dengan sebab datangnya pendakwah dan telah mempengaruhi kerajaan Pasai. Ni kena buka buku sejarah lah kalau kita tengok. Cuma nak beritahu pada kita, orang Melayu mula-mula kenal ilmu batin. Ilmu semayang pakai niat, mudah faham. Ilmu semayang pakai niat, tak payah semayang lah. Bermula kenal situ. Bermula kenalnya pada tahun 1292. Pada waktu tu. Maknanya ni peringkat-peringkat awal, bibit-bibit awal. Okay. Seterusnya, sejarah Batiniyah di Nusantara. Hak ni khusus di Nusantara saja. Kurun 9 Masihi, maknanya tahun 900 hingga tahun 1000 Masihi itu, para pengkaji sejarah menganggarkan pada kurun inilah tersebarnya dakwah Batiniyah di Nusantara. Maknanya kita boleh bayang, sekarang ni tahun 2019. 1000 tahun dah bertapaknya kefahaman ni di tanah Melayu. Maknanya satu benda yang agak susah untuk kita pisahkan. Sebab tu tak pelik kalau orang boleh kaitkan amalan-amalan orang Melayu kita mendapat kata apa, nak sama dengan Syiah pun ada. Tak pelik tak pelik. Hari haulnya apa-apa semua tu, memang benda tu kita tak dapat nafikan dari segi sejarah. Bukan kata sejarah ni ditulis oleh orang Islam, sejarah ni juga ditulis oleh orang-orang yang bukan Islam dan mereka bersetuju atas benda tu. Sebab kerajaan Fatimiyah pada waktu tu kerajaan yang kuat. Okay. Kurun ke-14 Masihi. Kurun ke-14 Masihi, ni kurun kerajaan Melayu Melaka. Para Meswara apa-apa semua itulah yang kita duk belajar. Melalui catatan seorang tokoh pengembara Islam yang bernama Ibnu Battuta ataupun Ibnu Battutah, bahawa kebanyakan para ulama yang menjadi penasihat kepada raja-raja Melayu berketurunan Parsi. Ni yang dia tengok. Kalau kita baca buku dia, mukaddimah dia apa-apa semua, kita akan tengok perjalanan dia sampai ke Sumatera, dia sampai ke banyak tempat. Dia tengok yang jadi penasihat kepada raja-raja Melayu ni orang Parsi yang disangka Arab. Itu. Orang Parsi disangka Arab. Sebab tu kita akan tengok
Orang Melayu kita ni asal tengok hidung macunya semua Arab lah ke. Pakistan pun kita kata Arab. Okey. Nak beritahu kepada kita bahawasanya itu peringkat awal. Masuknya hak yang tak betul ni. Hak yang tak betul ni masuk. Dan yang kedua, kalau kita tengok, yang tu saya tak letak lah. Yang kedua, sebab kita nak fokus pada batiniah. Yang kedua, orang Melayu kenal Islam ialah melalui pedagang-pedagang daripada Yaman. Itu yang kedua. Itu memang betul Arab. Itu memang betul Arab, itu memang betul bermazhab Syafi'i. Dan mungkin juga membawa sedikit sebanyak keturunan keluarga Nabi, mungkin. Cuma yang Parsi ni kalau kita tengok, dia pun mengaku dia turunan Nabi, yang Parsi ni. Tapi dia ni Syiah lah. Cuma orang Melayu kita masih baru pada waktu tu, dia tak boleh nak kenal, expose dengan orang luar ni baru. Baru lagi nak kenal. Jadi dia orang jadikan sekali Arab lah ke. Parsi pun Arab, yang Arab pun Arab juga. Okey. Jadi dia orang akan nampak hebat sebab dia orang datang ni di atas kehebatan ataupun kapasiti ulama. Kapasiti ulama. Okey. Mana dia orang datang tawarkan agama. Dan memang tak dinafikan antara dakwah ataupun cara yang dia orang lakukan ialah dengan akhlak. Lepas tu unsur tasawuf yang tinggi. Itu yang menyebabkan dapat menawan dan menambah hati orang Melayu kita. Okay. Seterusnya tahun 1941. Okay. Ni tahun 1900, dekatlah dengan kita ni, tahun 40-an. Hinggalah tahun 1945 tersebarnya ajaran Jamaah Taslim oleh Muhammad Matahari di Pulau Pinang dan ajaran Fakrullah Qadiri di Kelantan. Ni era moden kita lah. Tahun 1940-an ni lah kalau kita tengok secara meluasnya. Ajaran ni sudah mulai tersebar dengan banyak kelompok. Bermula di Pulau Pinang dan bermula di Kelantan. Muhammad Matahari ni orang daripada Pakistan. Fakrullah Qadiri ni pendiri. Orang kata apa, orang yang perkenalkan tarikat Qadiriyah di Malaysia kita ni lah. Okay. Jadi nak beritahu, ini cabang-cabang asal dia. Orang Melayu kita mula-mula kenal. Okay. Cuma saya nak beritahu antara sebab boleh masuk, dia orang tak akan bawa dengan cara caci maki sahabat, tak akan bawa. Sebab tu kita sebut Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah, wirid-wirid dia tidak ada wirid yang caci maki sahabat. Tak ada wirid caci maki. Beza dengan Isna Asyariyah, beza dengan Syiah lain. Okay. Dan dia orang lebih fiqh dia orang pula, fiqh Ismailiyah itulah fiqh yang dekat dengan Syafi'i. Kalau kita baca kitab Subulus Salam karangan Al-Imam Amir As-San'ani, syarah kepada Bulughul Maram, dia sebut juga dalam tu pendapat-pendapat fiqh Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah itu ialah golongan Syiah Ismailiyah, pecahan. Maknanya sama dia punya tu. Kalau kita baca kalau kita baca Subulus Salam, kita akan nampak. Sebab Amir San'ani di Yaman ni memang kuat pengaruh Syiah Zaidiyah, Ismailiyah di situ. Okay. Jadi kita boleh tengok sebab apa orang Melayu tidak menentang pada waktu tu. Sebab dia orang tidak menunjukkan dia orang tu orang yang bawa benda pelik daripada agama tak. Apa yang dia orang bawa dengan apa yang pedagang pada Yaman bawa lebih kurang. Walaupun dia orang lebih licik pergerakan, iaitu golongan batiniah itu sendirilah. Okay. Nama kumpulan batiniah. Okay. Yang ni yang saya orang kata apa? Senaraikan sini ialah nama di negara Arab. Nama di negara Arab. Okay. Golongan ini mempunyai banyak nama seperti yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fadaih Batiniyah. Okay. Imam Ghazali ni dia tulis satu kitab nama dia Fadaih Batiniyah, jenayah ataupun kesesatan golongan batiniyah. Tahun 505 ada tulis benda tu. Okay. Lepas tu Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, tapi Ibnu Jauzi tak sebut dengan detail sangat. Tapi Imam Ghazali dia sebut dengan detail kat mana. Kalau di Malaysia ni Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim ni antara orang yang secara agresif terang. Antara buku dia ni saya bawa ni, Hakikat Insan Satu Kritikan. Dia kritik sebab di Malaysia ni golongan batiniah dia ada buku teks dia, iaitu buku Hakikat Insan. Macam Quran dia lah. Cuma saya tak bawa buku tu. Arwah ayah saya pernah ada 2 jilid, tapi saya pun lama dah tak balik kampung ni apa semua. Walaupun duduk di Terengganu, kampung kat lain, duduk di Kemamang tu bukan kampung asli kita. Jadi tak balik pun lama dah. Jadi saya tak ambil lagi pun, buku tu bukan ada manfaat sangat. Okay. Dan buku ni lebih bagus lah sebab buku tu kritik. Cuma saya pernah tengok di setengah-setengah page FB, page yang jual buku, ada jual buku tu. Buku Hakikat Insan dijual, tapi dengan kulit lain. Harga pun mahal, 100 lebih. 2 jilid tu. Padahal sesak belaka dalam. Okay. Cuma nak beritahu ada ni lah. Dan ada orang beli. Okay.
Ni kita nak cerita tentang nama kumpulan Batiniyah di Malaysia, di negara Arab. Yang pertama Batiniyah. Ni memang yang paling asal lah. Berasal daripada pendapat mereka yang mendakwa setiap yang zahir itu ada batinnya. Yang kedua Qaramitah. Kita pernah dengar Syiah Qaramitah ataupun Qarmatiyah. Berasal daripada nama Hindun bin Qurmid ataupun Qarmid Al-Kufi. Golongan Syiah yang telah mencuri Hajarul Aswad. Okay, golongan ni lah. Mereka juga ialah pancaran daripada Batiniyah ni. Maknanya mereka ni ada fahaman tu. Okay. Seterusnya yang ketiga Khurramiyah. Berasal daripada usul golongan ini yang menolak taklif syarak dan menyeru agar mengikut hawa nafsu. Khurramiyah ni sama geng lah dengan Qaramitah ni. Mereka ni tolak taklif syarak. Tak perlu solat, tak perlu pergi haji, tak perlu bayar zakat apa-apa semua. Bila mana kita sudah mengenal satu kedudukan. Nanti kita akan bahas. Di Malaysia pun kita pernah dengar benda tu. Maknanya sebab apa tak solat? Solat ni makam orang syariat, makam orang makrifat, lagu ni. Okey. Itu antara benda ni. Dia orang ni terima sampai satu tahap kita akan melepasi dipanggil taklifan syarak, tak ada pada diri kita. Okay. Khurramiyah. Seterusnya yang keempat Ismailiyah. Dinisbahkan kepada nama Ismail bin Ja'far As-Sadiq, salah satu daripada imam 12 yang mereka agungkan, golongan Syiah. Seterusnya yang kelima Babikiyah. Dinisbahkan kepada ketua Babik Al-Khurami yang hidup pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Ni nama-nama versi Arab lah ke. Sab'iyah. Berasal daripada golongan Syiah yang beriman kepada 7 imam. Daripada perkataan Sab'ah. Okay. Muhammirah. Berasal daripada amalan kumpulan ini yang selalu memakai pakaian berwarna merah. Kita pernah dengar kumpulan silat selendang merah. Mungkin kita pernah dengar lah. Isu apa benda ni, perkauman tahun yang dululah. Melayu dengan Cina ni pun ada peranan kumpulan ni. Yalah dia defend orang Melayu tu, kita setuju. Cuma amalan kumpulan dia orang, kumpulan silat selendang merah ni, amalan tu amalan Batiniyah juga. Zikir dia orang apa-apa semua. Yang dia orang pejuang tanah Melayu tu tak kira lah. Kita tak bincang tu, kita bincang bab akidahnya. Okay. Yang seterusnya Ta'limiyah. Berasal dari usul golongan ini yang berpegang bahawa ilmu itu hanya diambil daripada imam ataupun guru mursyid. Okay. Ini nama-nama yang famous di negara Arab. Mungkin dah banyak berubah. Zaman kita ni mungkin dah banyak berubah lah. Dia orang lebih prefer guna nama tarekat. Qadiriyah. Apa-apa semua. Ini Naqsyabandi pun ada. Pemahaman Nur Muhammad apa-apa semua. Ini semua benda yang ada. Okay. Hak ni yang di negara Arab. Okay. Adapun di Malaysia, kumpulan Batiniyah di Malaysia. Okay. Kita tengok sikit. Ancaman kumpulan Batiniyah ini tidak hanya berlegar di zaman awal sahaja, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibn Jauzi dalam catatan mereka. Bahkan gerakan ini terus berkembang hingga ke Nusantara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Antara nama kumpulan dan gerakan Batiniyah yang wujud dan masih aktif di Malaysia ialah ajaran Taslim. Ajaran Taslim yang di Pulau Pinang. Ajaran Hakikat Insan di Kelantan yang dipopularkan oleh Haji Ahmad Al-Asmana, penulis buku Hakikat Insan itu sendiri. Okay. Ajaran Martabat 7 yang dia punya HQ dia di Dungu, Terengganu. Sekarang ni HQ dia Dungu, Terengganu, dalam hutan. Saya tak pernah pergi lah, pernah dengar daripada sebahagian sahabat-sahabat. Ajaran Bahtera Nuh, ini pun ada di Selangor, pun ada sebahagian-sebahagian tempat. Dah banyak lagi. Sebenarnya masih banyak lagi nama gerakan kumpulan ini yang tidak mampu untuk disenaraikan semua di sini. Antara yang famous, ajaran Kerajaan Langit Ayah Pin, pun Batiniyah juga. Sama tu. Martabat 7 ni, saya dapat maklumat daripada orang yang buat kajian, seorang pelajar, sahabat kita, sahabat saya juga, yang buat master di Uniza. Ajaran Martabat 7 ni ialah diasaskan oleh murid Ayah Pin yang tak bersetuju 2-3 perkara dengan Ayah Pin. Akhirnya dia buat kumpulan dia sendiri. Dia khilaf dengan tok guru dia banyak. Akhirnya dia buat kumpulan dia sendiri. Maknanya kalau kita tengok benda ni memang famous lah. Kalau orang Dungu tu sebahagian besarnya tahu. Dia punya rumah dia tu ada 7 tingkat, melambangkan 7 martabat nafsu. 7 martabat nafsu yang kita akan bincang lah. Dia akan bincang, dia ada martabat nafsu. Dan ramai orang yang pergi belajar dengan dia. Saya dapat cerita ni daripada Prof. Dr. Basri.
Dia cerita tentang bagaimana murid dia yang ambil master dengan dia pergi. Prof. Basri kata nak pergi bercakap, pergi, tapi satu je pantang larang, jangan minum minuman ataupun makanan yang dia hidang. Sebab dia guna sihir pada waktu tu. Dia guna sihir. Ini benda yang sama pernah berlaku kepada seorang pegawai pejabat agama Terengganu yang dihantar untuk berdebat dengan Ayah Peng. Perdebatan pusingan pertama memang menang ustaz tu. Ustaz tu belajar daripada Universiti Azhar. Isteri dia pun belajar UKM, bidang pengajian, bukan diploma, degree Usuluddin. Pusingan pertama memang Ayah Peng kalah. Orang Terengganu kata rapat jik dah kena. Maknanya tak ada hujah. Sebab ilmu Ayah Peng dah ilmu hakikat insan tu lah. Ilmu Haji Ahmad Laksmana. Apa yang ada dalam buku tu ialah ilmu dia. Itu je. Akhirnya bila mana nak masuk pusingan kedua, berhenti rehat, makan. Ayah Peng yang hidangkan makanan. Ustaz tu pun makan. Rupa-rupanya makanan tu telah disihir. Ada unsur sihir lah tu. Bila mana nak start pusingan kedua, ni cerita saya dengar daripada sebahagian pegawai jabat agama, pusingan kedua tengah hari nak start, maka ustaz tu pun kata, sebenarnya yang saya hujah Ayah Peng tu salah lah ke? Ayah Peng ni betul. Belum start Ayah Peng bercakap lagi. Ustaz tu sendiri yang sebut. Yang tarik balik semua hujah-hujah dia. Ayah Peng pun kata, tengok, wahai sekalian anak murid, tengok. Jadi, dia jadi, orang kata apa, dia jadi satu masyhur lah bagi dia. Dan akhirnya ustaz tu jadi anak murid dia. Ustaz yang belajar Azhar. Disihir. Jadi anak murid kerana disihir. Dan isteri dia sekarang ni, isteri Ayah Peng, yang sebelum dia matilah, ialah isteri ustaz tu lah. Maknanya lepas daripada dia ustaz tu meninggal, maka dia pun berkahwin dengan bekas isteri itulah, janda si ustaz tu. Dan orang pernah interview dia sebab janda dia pun orang yang ada ilmu lah. Maka dia kata apa yang saya ambil pada Ayah Peng ni semua betul. Yang saya belajar di UKM tu semua tak betul. Dia sendiri kata. Maknanya disihir. Sebab ketika ada kematian suami dia, Ayah Peng ni ludah di jenazah suami dia. Ludah air liur. Maka anak murid tanya, sebab apa ludah? Dia kata ludah ni ialah air liur berkat untuk bantu dia nak kubur. Kalau kita tanya sebahagian anak murid, dia kata itu pelepasan sihir akhir. Maknanya macam nak lepaskan, adalah amalan-amalan dia. Cuma ada kata apa, ada pantang larang dia lah. Ada pantang larang dia. Antara yang pernah nak pergi berhujah dengan Ayah Peng juga ialah almarhum ayah saya sendiri, tapi hari tu dia tak ada. Jadi dia pergi tu, Ayah Peng tidak ada di pusat pengajian dia, Kampung Batu 13 di Besuk tu, yang ada teko, yang ada telaga Zamzam tu. Selama 50 tahun ajaran tu berkembang sampai kepada Hindu di Batu Keh pun. Maknanya zaman Ayah Peng ada ni tak ada isu perkauman lah Hindu kat tu. Sebab Ayah Peng ni mengaku dia pun Tuhan Sivai kot. Tuan-tuan tengok video tu terkenal. Video ketika mana Ayah Peng mai ke Batu Keh, bukan tempat Hindu biasa-biasa dia mari, bukan dia pergi kuih yang kecil-kecil. Batu Keh dia pergi. Dan sami Batu Keh tu boleh sujud pada dia. Maknanya hebat Ayah Peng menyesatkan kali kedua orang yang dah sesat. Itu bukan biasa-biasa kerja kita boleh buat tu. Kawan tu sesat dah. Sesat lagi kali kedua. Jadi itu kita tengok kesan sihir. Memang ada unsur-unsur sihir yang digunakan. Memang tidak dinafikan. Cuma anak murid dia ni, martabat 7 ni tak setuju dengan dia beberapa benda. Anak murid dia ni tak minat hak bahagian sihir tu. Tak minat sangat. Sebab sihir yang digunakan oleh Ayah Peng ni terlalu power sangat. Sebab tu kalau tengok, nak pecahkan dia punya monumen-monumen tu pun, kalau kita tanya sebahagian pegawai-pegawai pejabat agama yang dihantar dulu, macam-macam gangguan yang diterima. Kuala Terengganu nak pergi ke Besuk tu taklah jauh sangat. Jadi perjalanan tu jauh dengan sebab diganggu dengan macam-macam. Sebab dia ada guna jin-jin untuk menjaga kawasan dia. Sihir. Sebab tu penganut-penganut dia tu patuh, luar biasa kepada dia. Memang dia guna, mudah cerita ni, syirik pun ada dah tu. Syirik kan ada. Tapi cuma nak beritahu batiniyah di Malaysia ni lebih brutal berbanding batiniyah di negara Arab. Batiniyah di Malaysia dia campur dengan sihir. Sebab kita ada pengaruh Hindu, ilmu sihir tu pun ada. Di negara Arab dia just sekadar perasaan tak puas hati, solat, sembahyang, tak suka benda tu. Jadi dia orang buatlah kefahaman batiniyah untuk jadikan diri dia orang ni tak solat tapi tak nampak berdosa. Saya nampak begitulah. Tapi di Malaysia ni tak, dia nak nampakkan batiniyah di Malaysia ni dia bukan hanya tak solat, bahkan dia orang mendakwa dia orang ada super power tertentu. Dengan sebab adanya ilmu ni. Sebab tu kalau tengok dia orang akan bagi zikir dan macam-macam, dan akhirnya akan dapat kelebihan-kelebihan yang pelik.
cara mengenal batiniyah di Malaysia ni. Ajaran batiniyah boleh dikenali melalui beberapa cara, beberapa ciri. Membuat takwilan batin hingga menafikan makna zahir. Buat takwilan batin hingga nafi makna zahir. Antaranya ialah penyelewengan terhadap ayat Quran, iaitu ayat Quran yang minta Allah Ta'ala sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tetaplah kamu menghadap kepada masjidil haram ketika mana nak salat. Golongan batiniyah kata kami tak menghadap kepada Kaabah sebab kami berdalilkan kepada ayat fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja kami hadap di situlah wajah Allah. Jadi dia orang nafikan zahir ayat, dia orang konteks ayat itu dihilangkan terus. Dia orang guna ikut hawa nafsu dia orang sendiri. Jadi itu benda yang kita boleh tengoklah, kefahaman-kefahaman. Menerima dan memberi perhatian kepada takwil batin sahaja. Dia orang akan fokus pada kebatinan sahaja. Tak fokus pada benda-benda yang bersifat syariat. Sebab tu dia orang baca Quran pun kurang pandai. Sebab dia orang nampak kehebatan ialah pada memahami kebatinan Quran tu. Ilmu batin Quran tu yang dia orang sendiri reka. Bukan batin Quran maksudnya kita belajar ni ialah tafsir apa semua. Okay. Kemudian yang ketiga, mentakdiskan individu sampai kepada tahap yang melampau ataupun kita sebut sebagai hulu. Angkat satu-satu orang tu pada tempat yang terlalu tinggi, terutamanya guru mereka. Kalau tengok di Malaysia ni, di kawasan pantai barat ni yang terkenal Nabi Kahar, Rasul Kahar lah. Okay. Kita tengok ketika mana dia keluar daripada mahkamah tu, macam mana pengikut dia. Pengikut dia melampau. Pengikut dia kata, kami tetap akan ikut. Sebab dia punya ketua ni dah jamin syurga dan macam-macam. Itu boleh jadi unsur sihir yang ada. Okay. Yang seterusnya, yang keempat, menggugur dan menolak taklif syarak yang qat'i. Solat. Masuk grup dia orang tak perlu solat, tak perlu puasa, tak perlu pergi haji. Bahkan tak perlu akad nikah macam orang-orang syariat nikah. Pun ada. Isu tu pun ada. Seluruhnya percaya atas wujud komunikasi langsung dengan Allah. Berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Ni dulu kalau kita tengok ada dalam kumpulan apa benda ni? Al-Arqam sekejap ada. Walaupun Arqam tak guna nama yang batiniyah, tak guna, aurat Muhammadiyah dia guna. Aurat Muhammadiyah tu lebih kurang lah dengan apa yang ada dalam batiniyah ni, iaitu rakaman percakapan Abuya dengan Rasulullah. Maknanya orang buat kaset benda tu, rakaman. Ini satu benda yang kita boleh tengok melampau, dan benda tu memang ditambah-tambah, dan benda tu memang mengikut hawa nafsu. Seterusnya menerima konsep taqiyah, rahsia sembunyi. Macam Syiah lah. Sebab tu golongan batiniyah, dia orang mari tak solat dengan orang-orang yang dia orang kata orang syariat. Dia orang solat. Tapi dia orang solat tu sekadar tak mau bagi orang kata tak join solat. Tapi ada juga yang tak solat terus dan memang menjaharkan diri, menzahirkan diri tu memang orang yang tak solat. Pun ada. Okay. Matlamat dan objektif batiniyah. Matlamat dia menolak keseluruhan ajaran Islam. Tolak semua sekali. Sebab tu batiniyah ni kalau kita tengok, dia kafir sebenarnya, ejen kufur, ejen kekufuran, nak tolak semua Islam. Sebab tu kalau tengok dalam buku Hakikat Insan, satu kritikan Dr. Abdul Fattah Harun, dia sebut batiniyah ni lah agama huruf dia panggil. Kalau zaman Nabi orang sembah berhala, zaman kita ni Nusantara orang menyembah huruf. Sebab dia orang akan sembah kalimah Allah Muhammad, dia orang buat. Kita akan tengok lagi rajah-rajah yang dia akan buat pada tubuh manusia. Ini takwilan-takwilan yang dia buat. Okay. Objektif dia mencaci dan memandang rendah para ulama. Okay. Pandang rendah semua ulama. Sebab tu kita akan tengok orang yang belajar ilmu batiniyah, dia orang akan pandang rendah. Bila mana kita kata fatwa Jakin, Jakin siapa sangat Jakin? Mufti Malaysia siapa sangat? Mufti Saudi siapa sangat? Habis mufti lah. Kecuali tok guru dia je. Orang yang dia nampak hebat. Okay. Membuat tafsiran dan takwilan batin terhadap Islam. Ini yang biasalah. Mewujudkan gerakan rahsia dan kelompok Islam. Mewujudkan gerakan rahsia dan kelompok Islam. Ini satu benda, macam satu benda underground yang cuba nak menjatuhkan daripada bawah. Orang Islam tu daripada bawah. Martabat golongan batiniyah. Okay, martabat. Ni kita bagi hierarki dia. Yang paling atas sekali ialah guru mursyid. Atas sekali. Guru mursyid ni ibarat Nabi dan Rasul lah, yang mengetahui semua isyarat-isyarat yang ada dalam Quran ataupun yang dalam hadis. Ataupun kata-kata ulama apa-apa semua yang dia orang kata itu hadis apa semua, dia orang jadikan sebagai pegangan dia orang.
Antaranya man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang kenal diri maka kenallah Tuhannya. Maka dia takwil dengan macam-macam takwil lah. Jadi guru mursyid ni dia duduk pada position ahli takwil. Kerja dia takwil. Ditunggu wahyu dia takwil, ditunggu wahyu dia takwil. Menunggu wahyu, memang kita kata dia tunggu wahyu, tunggu ilham. Sebab tu dia orang ni percaya dengan suara ghaib yang akan datang memandu dia orang. Dia orang percaya. Kepercayaan ni ada dalam kalangan dia orang. Yang kedua, penuntut khas, murid kanan ni, murid kanan. Murid kanan guru. Ajaran martabat 7 di Dongu tu, murid kanan Yaping tu yang tak setuju. Tak setuju akhirnya buat grup baru. Tapi dia punya isi sama lah, isi sama. Cuma bagusnya grup ni dia tidak kafirkan untuk guru dia. Dia beza macam grup-grup lain. Kalau balah ni tak setuju kafir ya. Okay. Dia tak kafirkan guru. Cuma dia kata ni lain sikit. Itu saja. Yang seterusnya penuntut am. Penuntut am, ini orang bawahan, ini orang-orang barulah. Ni dia punya hierarki umum ni saya bagi sekadar nak nampak jelah. Cuma nak beritahu guru mursyid tu yang paling atas. Okay. Kita pergi pada peranan guru mursyid. Peranan guru mursyid ni apa benda? Menerima takwilan batin melalui isyarat ghaib dan mimpi. Isyarat ghaib, mimpi itu ialah pegangan dia orang. Suara ghaib, mimpi. Tak pelik tu. Cara dia orang dapat satu-satu kefahaman. Menyampai dan menjelas takwilan batin kepada murid khas dan am. Itu peranan guru. Sebab tu saya pernah duduk dengan golongan ni, kita pernah bercakap. Kawan saya, dia tanya kepada seorang, dia tak guru mursyid lah. Cuma dia memang pengamal ajaran tu. Tanya, apa komen hadis Nabi sebut makam ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hadis Jibril. Jibril tanya soalan kepada Nabi kan, apakah Islam, iman, ihsan dan alamat kiamat. Yang ihsan tu sebab dia orang ni selalu bincang bab ihsan juga dia orang ni. Maka dia orang kata Nabi sebut sembahlah Tuhan kamu. Ihsan itu ialah sembahlah Tuhan kamu seperti mana kamu melihat Tuhan kamu. Kalau kamu tak dapat melihat Tuhan kamu, kamu rasakan bahawasanya Tuhan kamu sedang melihat kamu. Okay. Lalu dia orang kata inilah yang dimaksudkan dengan hulul dan wahdatul wujud. Terus dia kata gitu. Maksudnya inilah dalil menunjukkan Tuhan itu adalah diri kita dan diri kita pun ialah perlambangan kepada Tuhan. Dia guna hadis yang sama. Sebab dia orang ni percaya hulul dan ittihad. Hulul ni macam mana? Diri kita boleh naik menyatu kepada Tuhan. Ittihad ni diri Tuhan boleh turun menyatu kepada kita. Sebab tu dia orang ni ada satu benda dia orang tak kafirkan. Mana-mana agama dia orang tak kafirkan. Saya pernah dengar direct daripada seorang pengamal dia kata kita tak boleh kata orang Hindu dia sedang sembah berhala. Sebab berhala itu ialah Allah bagi mereka. Bisa bahasa dia tu. Kalau zaman kita ni boleh jadi menteri dia tu, menteri perpaduan tu. Kalau kita kira. Sebab nampak toleran dia luas benar. Okey. Terlalu luas. Dia kata tak boleh kafir, orang-orang yang sembah berhala tak boleh kafir. Sebab dia tak faham lagi. Kalau dia faham dia akan nampak tu. Hebat, kata-kata dia tu hebat. Maknanya kita boleh tengok itu satu benda yang kita kira penyelewengan yang begitu jelas. Okay. Yang ketiga, membimbing dan memantau serta menilai murid-murid. Cuma kita biasa tengok guru mursyid ni dia akan beri kepada anak murid ni satu amalan zikir. Amalan zikir yang perlu dibaca sehingga banyak-banyak ratus ribu kali. Antaranya yang saya pernah dengar lah satu tarikat ni dia ajar murid dia sebut satu zikir nama dia ya budduh ba da waw ha, bukan ya bodoh. Okey, ya budduh dengan ha. Saya tak tahulah apa maksud dia. Okey, cuma ada seorang ustaz yang kaji juga bab ni dia kata ya budduh tu nama jin yang tok guru dia pera. Dia seru jadi jin tu buat connection dengan qarin. Sebab tu anak murid bila mana anak murid mari tok guru pun kata mu dah cukup hari ni zikir ni. Mu ni ada 1000 ke tak cukup. Macam mana dia boleh tahu dengan tepat? Sebab ada bantuan energi luar yang bantu. Jadi anak murid pun nampak hebat. Inilah ilmu kasyaf, inilah ilmu ghaib apa semua yang telah dibuka. Mukasyafatul qulub macam-macam lah. Itu semua nama jin. Sebab tu kalau tengok antara zikir-zikir yang menyeleweng ialah zikir-zikir yang diulang dengan bilangan yang tak masuk akal. Diulang dengan bilangan tak masuk akal. Hatta zikir tu kalau kita tengok
macam lebih kurang guna Asmaul Husna. Ya Fattah, Ya Fattah. Sebab kalau kita tengok ada seorang orang kata apa? Pengkaji. Saya rasa pernah mari di Baitul Salam, ustaz daripada Indonesia yang daripada Jawa, bab-bab ruqyah apa semua. Dia ada sebut bab ni. Okey. Dia kata antara kaedahnya ialah itu nama-nama jin yang diseru. Nama jin. Sampai 1000, 5000 kali apa semua. Ya Fattah, nama jin. Nama jin tu Fattah. Itu memang betul kita kira nama Asmaul Husna lah. Cuma nama jin tu begitu. Memang kalau kita tengok nama-nama tu nama-nama yang baik. Cuma dia orang tu isyaratkan benda lain. Isyaratkan benda lain. Sebab tu yang terbaik berzikir ni lah berzikir dengan apa yang Nabi dah ajar. Sebab kita takut kita terkena yang ni. Ada orang nak guna Ya Kudus ke apa-apa semua. Sebab kita tahu jin ni dia ada nama macam kita ada nama. Kita seru nama dia. Lepas tu kita buat upacara-upacara yang pelik apa-apa semua. Jadi itu semua, walaupun dia guna bahasa Arab, tapi dia tak ada benda-benda yang menyeleweng dalam tu. Okay. Sebab utama guru ni dia boleh tahu kerana benda-benda ni lah. Dia dah beri zikir. Zikir tu anak murid duk ingat boleh mendekatkan diri pada Tuhan. Rupanya zikir tu ialah macam mana jin tu buat connection dengan anak murid tu. Dan akhirnya guru dapat maklumat semua sekali tentang anak murid. Anak murid pergi ke mana, anak murid jumpa dengan ustaz ni, ustaz murid jumpa dengan ustaz ni. Sebab tu guru dia kata jangan jumpa ustaz ni. Ustaz ni tak betul. Ustaz ni. Sebab apa? Sebab connection dah dibuat. Sebab tu kalau tengok sebahagian golongan-golongan tarikat, saya tak kata semua lah, sebahagian. Dia kata siapa-siapa yang amal zikir ni dia akan meracau peringkat pertama. Lepas tu Tok Guru tu pun kata meracau tu sebab jin yang lama ada dalam badan. Sebab zikir kita ni zikir yang suci, dia nak masuk tu dia kena buang yang lama. Padahal bukan jin lama, memang tak ada jin pun dalam tubuh badan kita. Dia sedang masukkan jin lah tu. Okay. Sebab tu ada setengah orang dia meracau. Sebab benda ni saya pernah tengok. Ada seorang perunding motivasi di Terengganu, tapi dia memang cenderung kepada tarikat apa semua. Saya ikut masa tu saya sekolah menengah. Dia ijazah kepada kami satu zikir yang pelik. Okay. Kami pun buat. Pada waktu malam tu ada seorang kawan saya dia jadi meracau dalam program motivasi. Tiba-tiba dia beri jawapan, tu kesan zikir lah tu, kesan zikir. Zikir tu suci, nak masuk. Last kali kita cek, rupanya dia terlibat dengan satu kumpulan yang memang dicok sebagai tak betul. Tapi dia tetap sebagai seorang orang kata apa, perunding motivasi, konsultan di Terengganu. Cuma program keagamaan dia akan suntik dengan amalan-amalan tu. Sebab motivasi ni selain daripada beri kesedaran nak belajar, nak apa, dia juga sebut tentang hubungan dengan Tuhan, apa-apa semua. Ini juga benda-benda yang kita kena berhati-hatilah. Peranan dan kedudukan murid khas. Murid khas, murid kanan yang setia. Dan kadang-kadang murid khas, kalau tengok yang bawah, diberi juga izin untuk takwil batin. Kadang-kadang murid khas ni, dia dapat juga boleh mentakwilkan, boleh takwil juga sikit-sikit macam guru mursyid. Murid am sentiasa berdamping dengan guru. Sebab tu murid am dia tak akan boleh pergi mana-mana majlis ilmu melainkan dia melazimi majlis kumpulan dia saja. Dia akan dinilai dan dipantau. Dan biasanya murid am ni dia akan patuh yang kita kira patuh yang melampau. Sebab dia dah nampak kehebatan guru dia. Macam mana lepas dia amal zikir, Tok Guru tu pun tahu semua benda yang dalam rumah dia. Jadi anak murid ni nampak Tok Guru tu hebat. Tok Guru tu hebat. Tapi sebenarnya Tok Guru tu telah pantau dia dengan satu ilmu lain. Ni batiniyah di Malaysia, bukan batiniyah di negara Arab. Sebab tu saya kata di Malaysia dia lebih power lagi berbanding batiniyah tempat lain. Sebab dia ada campuran sihir pula dalam. Kalau batiniyah di negara Arab, dia hanya malas semayang, malas puasa je. Sebab tu dia reka satu ilmu yang untuk menolak benda tu. Okay. Tapi di Malaysia ada. Dia tolak juga amalan Islam, dalam masa yang sama dia nampakkan ada satu benda yang kita lebih berbanding golongan ni. Iaitu kita dapat buat sesuatu. Sebab tu kalau tengok orang yang join kumpulan ni, biasanya Tok Bomo juga dalam masa yang sama. Biasanya. Dalam masa yang sama dia orang pandai berubat orang. Orang panggil Tok Bomo lah. Pandai berubat orang, tahu sakit orang tertentu. Kalau orang yang belajar agama ustaz yang pandai ruqyah ada tak pandai ruqyah, walaupun dua-dua belajar agama lah ke. Kalau yang belajar secara ilmu ruqyah dia pandai, yang tak pandai. Okay. Tapi kalau geng ni dia mesti boleh berubat orang. Sebab tu tuan-tuan tengok di Terengganu dulu ada seorang, kita kira pengamal perubatan lah, yang berubat orang guna kaedah
kaedah zikir. Saya nampak daripada pakaian dia tu, syiar itu syiar tarikat Naqsyabandi tu nampak. Video yang terkenal, awak pesakit guna pistol mainan tu, kalau tuan-tuan tengok. Itu di Losong tu. Saya pernah pergi lah tempat tu. Memang kita nampak dia memang tarikat. Dia tarikat Naqsyabandi. Di Terengganu. Terengganu ni hebat, semua benda ada. Okay, cuma nak beritahu kepada kita, memang dia guna zikir. Zikir-zikir yang tarikat Naqsyabandi. Memang meracau lah, kawan tu memang meracau. Ada sebahagiannya baik. Tapi kita tak kata itu tak betul. Bukan cara tu Nabi berubat. Nabi berubat dengan cara yang lain. Sebab tu dia guna batang kayu, dia guna tongkat tertentu, apa-apa semua. Ini semua bukan daripada benda yang kita kira benda yang betul lah. Okay. Konsep dan dasar batiniyah. Dasar utama batiniyah, batin dan takwil. Setiap benda tu ada batin dan kita kena takwil. Itu dia punya konsep asal dia. Konsep dasar utama, okay, dia nak beri penerangan tentang batin. Batin maksud dia konsep asas gerakan ini. Setiap yang zahir mengandungi yang batin. Setiap yang zahir itu simbol kepada yang batin. Orang yang hanya mengetahui yang zahir masih lagi jahil. Okay. Ini dia nak beritahu tentang batin. Nanti kita akan faham. Cuma nak beritahu dia punya moto utama dia ialah batin. Kita ialah kumpulan yang tahu satu benda yang di sebalik zahir itu. Yang semua orang tak tahu. Tak semua orang tahu lambat ni. Okay. Jadi dia orang akan nampak zahir inilah perlambangan. Okay. Lalu dia orang remehkan orang. Macam kita ni dikategorikan orang zahir, masih lagi duduk semayang. Umpamanya kita ni macam masih lagi tak temu Tuhan yang betul. Masih lagi nak pergi tawaf Kaabah apa-apa semua. Masih lagi puasa, masih lagi bayar zakat apa semua. Kita ni diumpamakan orang yang masih terkapai-kapai, orang syariatnya. Masih lagi tak faham tujuan hidupnya. Okay. Kemudian takwil. Merupakan konsep kedua gerakan ini. Takwil digunakan untuk mendapatkan tafsiran batin bagi amalan syariat. Takwil ni lebih pada kaedah lah. Kaedah yang diorang guna ialah takwil. Hanya guru yang mursyid sahaja yang boleh mentakwil amalan syariat dan nas zahir. Kedudukan ahli takwil setaraf dengan Nabi. Macam kita sebut dia. Guru-guru mursyid ni ialah Nabi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, pengakuan Yahpin yang paling hebat, dia naik ke langit. Pengakuan dia. Dia kata dia di mi'rajkan macam Nabi kot. Sebab tu dia orang ni, dia orang percaya. Dalam solat ni adanya makam mi'raj. Nanti kita akan sebut. Cuma kita orang syariat ni sebab kita tak belajar kumpulan dia, kita tak perasan lah makam tu. Duduk kat mana. Okay. Sebab tu dalam kaedah golongan batiniyah ni, binasakan diri kamu sebelum kamu dibinasakan. Ayat golongan dia ni sedap-sedap kalau kita tengok. Okay. Binasakan diri kamu sebelum kamu dibinasakan. Kita akan dibinasakan, akan dikiamatkan. Okay. Jadi dia orang ni memilih untuk kiamatkan diri. Nanti kita akan nampak lah. Satu benda yang out, luar, kita tak pernah nampak pun. Macam mana beragama dengan cara. Tapi dia orang boleh fikir cara-cara yang seperti itu. Hatta labat nikah, kahwin, apa-apa semua pun. Jadi, bahkan saya pernah dengar lah daripada tokoh dia. Dia kata orang yang tak kahwin tak akan dapat memahami batiniyah. Jadi saya duduk fikir, Imam Nawawi tak sempat kenal ya, benda ni. Sebab dia tak kahwin. Maknanya kurang separuh dah ilmu dia tu kalau kita kira. Ni semua dakwaan-dakwaan yang kita kira karut lah. Karut. Dia orang pun bukan peduli sangat Imam Nawawi tu. Cuma nak beritahu pada kita, dia orang nampak dia orang kumpulan yang paling hebat. Okay. Bentuk-bentuk takwil batiniyah. Okay. Takwilan suruhan dan larangan syariat. Takwilan hal-hal sam'iyat, iaitu hal-hal bab yang kita dengar daripada wahyu saja. Takwilan huruf dan bilangan. Huruf-huruf abjadiyat ni, huruf-huruf alif beta, apa dia? Dan takwilan ayat. Ayat-ayat Quran pun ditakwil dengan bentuk-bentuk takwilan yang luar daripada sangkaan kita. Okay. Contoh takwilan suruhan dan larangan syariat. Okay. Ini saya nak sebut sini. Apakah hakikat daripada syariat bersuci? Kita belajar taharah, kita belajar bersuci. Okay. Dia kata sini, bersuci merupakan cara membersihkan diri dari sebarang i'tiqad kecuali i'tiqad batin. Sebab tu orang yang belajar kumpulan batiniyah, hak ni yang kita tengok dalam buku Haji Ahmad Laksmana Hakikat Insan. Orang kumpulan dia, kumpulan ilmu hakikat insan ni lah. Bila mana mandi wajib, mereka perlu juga berniat mandi benih, dia panggil. Mandi benih ni mandi bersihkan diri daripada sebarang i'tiqad. Dia orang tambah. Mandi itu ialah bukan mandi basuh badan. Mandi basuh diri daripada i'tiqad yang tak betul kecuali batin saja.
Itu dia punya kefahaman dia. Dia orang tambah. Okay. Seterusnya, bersuci juga merupakan pembaharuan janji setia. Bai'ah. Pembaharuan janji setia. Bai'ah dengan Tok Guru ni. Sebab tu setiap orang yang bai'ah, dia akan diberi cara lengkap untuk mandi. Saya ada satu buku. Buku yang arwah saya. Arwah saya banyak bahan-bahan tu. Bahan-bahan lama. Okay. Cara dia mandi, cara dia ajar mandi tu sangat berlawanan berbanding yang adalah kaifiat yang agak pelik. Maknanya mandi bermula dengan basuh kaki sampai ke atas kepala. Lawan yang kita belajar. Kita basuh atas dulu. Okey. Lepas tu sapu daripada bawah naik ke atas. Bukan sapu daripada sini ke atas semua. Dia kata sapu ni daripada pergelangan kaki naik ke paha apa semua. Adalah. Itu cara mandi golongan dia. Dia tambah. Ini memang bid'ah yang sangat-sangat tercela ni kalau kita kira. Okay. Seterusnya, bersuci juga merupakan pembaharuan konsep Nur Muhammad, iaitu Muhammad Tajalli. Muhammad Tajalli ni, kita ni ialah perlambangan kepada Nur Muhammad. Itu yang dia orang faham. Nur Muhammad ni konsep yang memang terkenal. Kalau kita tengok Nur Muhammad ni, dia datang daripada India kefahaman dia. Kalau kita baca buku Hakikat Insan Satu Kritikan ni, yang Dr. Abdul Fattah Harun kata antara orang kata apa, bentuk-bentuk wahdatul wujud yang ada ialah kefahaman itulah, kefahaman Nur Muhammad yang ada dalam ajaran batiniah di Malaysia ni. Okay. Cuma nak beritahu setiap benda ni bermula daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad. Semua benda ni ialah bermula pada Nur Muhammad. Semua benda makhluk Tuhan, apa benda yang terjadi ni ialah daripada pancaran Nur Muhammad ataupun Nur Panjatan dia panggil. Itu istilah yang diguna. Takwilan suruhan dan larangan. Apakah hakikat daripada ibadah solat? Okay, disebut sini, hakikat solat ada dua peringkat. Okay. Yang pertama, solat syariat. Solat syariat ni ialah solat 5 waktu dan sunat yang bersifat simbol kepada solat hakikat. Solat 5 waktu itu ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni, semuanya ialah solat yang berbentuk perlambangan sahaja. Perlambangan. Hak yang buat ni ialah orang yang tak faham syariat. Orang yang tak faham hakikat. Orang syariat saja yang buat. Yang kedua ialah solat hakikat, iaitu konsep daimus salah ataupun salatul daim. Ada belaka ni. Kita ni hidup dalam solat semua. Yang lebih penting dari solat syariat. Okay. Setiap rukun solat yang 13 itu diberikan takwil oleh guru mursyid. Sebagai contoh berkenaan niat. Okay. Niat itu ada 7 peringkat. Okay. Qasad, ta'arud ataupun ta'rif, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat dan tabdil. Okay. Tengok pembahagian niat ni. Hak yang kita belajar dalam kitab Jawi ni 3 je. Qasad, ta'arud, ta'yin. Mari geng ni 7 dia ada. Qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdil. Ketika semua tu kena selesai ketika mana takbiratul ihram. Maknanya satu benda kalau orang belajar. Sebab tu dia orang tak semayang, sebab nampak susah tu. Nak niat sampai 7 makam ni. Cuma kita tengok, bilangan dia orang ni takkan lagi 7, 12, 24. Ni nombor-nombor ni macam angka-angka keramat lah. Sebab tu kalau tengok kedai-kedai India yang ada nombor-nombor seperti ni, 13, 24, 9, 12. Kita boleh kata dia ada bawa sikit lah agama nenek-nenek moyang dia dulu. Sebab India dan Pakistan ni tak lari lah daripada ajaran ni. Sebab tu kita akan jumpa orang India Pakistan nama Nur Muhammad. Sebab benda ni memang kuat. Benda tu kuat. Sebab dia memang mari daripada India dulu lah. Cuma kalau kita tengok ini benda-benda tambahan yang disebut. Saya tak sempat sebut semua, tapi nak sebut kata apa, sebahagian. Contoh-contoh takwilan lain. Sebab apa kena puasa? Sebab puasa itu ialah menahan diri dari membocorkan rahsia batin kepada orang syariat. Okay. Ini antara bentuk puasa yang diorang faham. Orang yang belajar martabat 7, Bahtera Nuh, ajaran taslim, tak kiralah apa nama, intinya ialah wahdatul wujud dan segala benda ni, diorang tak akan duduk berbincang dengan kita. Tak akan duduk. Melainkan diorang jumpa geruk satu kepala baru diorang cakap. Diorang nampak dia satu ilmu yang ditahan. Itu konsep yang memang lari dah. Sebab ilmu ni mana ada istilah menyembunyikan ilmu. Tak boleh sembunyi. Tapi diorang buat cerita ini ilmu yang khusus Nabi beri kepada Ali. Tengok. Dia punya sebut tu Ali. Individu-individu yang masih sinonim dengan Syiah dah. Sangat sinonim dengan Syiah.
Dan Ali, sebab tu kalau tengok orang yang mengamal tarekat, dia kata tarekat ni adalah satu zikir, mana zikir yang dibai'ah daripada Ali, daripada setengah-setengah orang. Sebab apa Ali? Kenapa tidak ada tarekat yang dibai'ah daripada Abu Bakar dan lain-lain? Takkan dia orang. Bahkan Ali pun nak sebut, sesiapa yang menyayangi aku lebih pada Abu Bakar, maka dituduh pada akidahnya. Tak boleh, sebab kita memang sikuan dia yang kedua ialah Abu Bakar, lepas pada Nabi. Tak boleh lebih. Yang ketiga Umar, lepas tu Uthman, apa semua. Itu memang duduk atas. Okay. Cuma kalau kita lebihkan Ali, maka benda tu ialah benda yang melampau ataupun benda yang sudah ada unsur-unsur kesyirikan. Okay. Kaabah yang ada di Mekah tu ialah jelmaan kepada Muhammad batin. Sebab tu kena pergi tawaf kat situ. Tawaf situ ialah sebab sedang orang kata apa, refresh balik Muhammad tajalli dengan Muhammad batin. Okay, dia adalah konsep dia tu. Saya pun tak faham. Saya baca buku Hakikat Ihsan, tak pernah saya faham pun. Beberapa kali dah saya baca. Cuma kita hebat dengan kalimah-kalimah dia. Macam mana Allah Ta'ala buka pada dia orang ni boleh fikir kalimah tu. Sebab tu saya kata orang awam dengar dia akan nampak hebat. Saya minta maaf saya nak sebut, tapi saya kena sebut. Antara yang tersebar dengan luas, lepak, tuan-tuan kenal FB, lepak rambut panjang tu yang tulis buku dia pasal babi hutan pun benda saya tak ingat lah. Okay? Tapi itu memang jelas batiniah dalam tu. Saya tengok orang-orang muda yang komen mengagumi lepak apa semua. Komen dia menakut kita tengok. Nama dia Lepak, saya tak ingat, dia orang Pulau Pinang. Idris Ismail Arifin, nama dia. Lepak. Kalau dia tengok, biarlah dia tengok video ni. Cuma nak beritahu memang problem. Hakikatnya. Cuma golongan-golongan muda, golongan-golongan hipster ni memang sukalah apa yang dia bercakap tu. Nampak macam satu critical thinking. Sebenarnya bukan critical thinking. Kritikal akidah sebenarnya orang lagu tu. Okay, sangat-sangat kritikal. Cuma saya tengok, saya duduk bincang dengan kawan-kawan, saya tengok yang komen tu budak-budak muda belasan yang melihat dia macam satu benda fenomena baru dalam ilmu. Nampak hebat lah benda yang dibincang tu, hebat. Video-video dia di YouTube, orang tengok juta-juta, kadang-kadang ada sampai juta orang tengok. Kalah lah video-video Ustaz-Ustaz Sunnah memang kalah. Boleh kata gitu je. Dia memang, yang sesat ni memang ramai follower dia. Yang sesat ramai follower. Sebab tu kalau kita tengok, kita punya channel dengan channel-channel yang tak apa benda tu, banyak channel sana. Kalau kita tengok channel ustaz, kita tahu di Malaysia ni ada ustaz yang pro belah sana. Cuma channel yang menerima, kata benda, mainstream punya pandangan. Ramai orang follow dia. Tapi kita tahu akidah kita bukan kerana ramai follower tu. Kalau kita tengok ramai follower, orang yang menyanyi lagi ramai follower. Channel dia orang lagi juta-juta daripada channel kita ni. Takkan kita kata kerana hanya jutaan itu dijadi ukuran. Cuma saya nak beritahu memang saya baca komen tu kita jadi takut. Tengok akidah orang Islam kita jadi takut. Sebab budak-budak muda dia nampak benda satu benda yang hebat. Cuma kalau kita tengok benda ni, dia akan berakhir dengan orang tu masuk belajar kumpulan ni, dia nak jadi supernatural. Itu yang dia nak. Golongan-golongan yang join benda ni, Tok Guru akan beri zikir. Kamu amal zikir ni. Okay. Dia pun amal zikir. Peringkat awal dia amal zikir tu ialah untuk menyucikan diri. Yang dia faham ialah zikir tu ialah fungsi dia ialah untuk membersihkan diri, dekatkan diri kepada Tuhan. Last sekali Tok Guru tu akan kata, selepas pada kamu amal zikir ni, kamu akan boleh berjalan atas air. Dia nampak. Niat dia dah lari ke lain dah. Okay. Lepas kamu amal zikir ni, terbang di udara. Lepas kamu amal zikir ni, tak ada duit, tepuk je poket, keluar duit. Dia nampak nak benda tu dah. Dia tidak ada lagi dah. Nak suci diri tak ada dah. Bahkan dia berbangga. Alhamdulillah. Kerana urusan-urusan tu. Ya, dia pun bawa Rasulullah Barat. Nak beritahu kepada kita bahawasanya ini bentuk-bentuk penyelewengan. Bentuk penyelewengan. Boleh berjalan atas air. Sebab tu kalau tengok, Indonesia kuat benda ni. Sangat kuat perkara seperti ini. Di Indonesia benda ni difilmkan. Tuan-tuan tengok cerita filem Wali Songo, Sunan Kalijaga. Saya dulu tengok juga lah cerita ni dalam YouTube. Dulu video, cerita-cerita lama kan. Video dia bukan comel sangat. Okay. Sekarang ni dengan sebab nak katanya batiniah tu masih kuat di Indonesia, video tu di HD kan balik. Comel gambar dia. Gambar karamah Wali Songo apa-apa semua. Di HD kan balik. Mana kita tengok, maknanya permintaan orang nak tengok filem tu masih lagi ada. Di Indonesia. Wali Songo, Sunan Gunung Jati apa-apa semua. Ini semua benda-benda yang kita kira bahaya lah. Secara umumnya bahaya. Ancaman kita begitu. Okay.
Pintu Kaabah ialah bayangan kepada Ali bin Abi Talib. Pintu Kaabah. Wal Ali babuha, Nabi sebut wal aliyu babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku itu kota ilmu dan Ali itu ialah pintunya. Hadis Rasul. Okey. Cuma nak beritahu pada kita ini perlambangan yang dia orang buat. Pintu Safa, Bukit Safa. Bukit Safa itu ialah Muhammad Qadim. Ni panjang lah. Mungkin kita boleh buka buku Hakikat Insan tu kalau nak tengok lah. Cuma bagi saya rasa tak ada kepentingan. Just kita tahu benda tu memang tak betul. Kita belajar hanya untuk tahu benda tu saja. Tak perlulah untuk kita faham, kita peningkan kepala kita nak faham Muhammad Qadim, Muhammad Batin, Muhammad Tajalli. Bagi saya, bazir daya ingatan je duk ingat benda-benda gitu. Okay. Baik duk ingat ayat Quran, benda-benda lain yang banyak kita ingat. Okay. Cuma nak beritahu benda ni tak betul. Bukit Marwah ialah Muhammad Tajalli. Tu macam-macam lah tu. Miqat ialah lambang ikat janji dengan guru dan murid, dengan guru mursyid. Tawaf sempurna 7 sifat dalam diri Muhammad Tajalli. Okey, tawaf. Sebab apa tawaf kena 7 kali? Pandailah dia buat tu. Lepas tu dia kata syarat rukun solat dia 13. Sebenarnya rukun solat dalam mazhab kita je 13. Mazhab lain tidak 13 dan mazhab lain batiniyah geruk mana pula. Okey, jadi itu benda yang kita boleh faham lah. Penyelewengan yang dilakukan. Contoh takwilan lain. Janji syurga neraka. Taklif syarak bagi orang syariat yang jahil dan batin. Okay. Orang batiniyah, dia tak ada pun tujuan mati ni nak pergi syurga neraka, tak ada. Syurga tak ada. Syurga lah, neraka tak ada orang nak pergi. Syurga. Okay. Bagi mereka, cerita-cerita syurga ni lah cerita untuk menarik minat orang syariat macam kita ni. Sekadar encourage dia orang. Sebenar-benar ihsan, sebenar-benar hati yang bertawakal pada Allah Ta'ala, dia tak kisah neraka ke syurga. Ni ajaran dia orang. Nampak hebat tu, makan tu nampak macam tinggi. Kita beribadah bukan kerana syurga. Kita beribadah kerana Allah Ta'ala minta kita ibadah. Baca dalil tak? Surah Az-Zariyat juga. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Kita beribadah kerana Allah Ta'ala suruh kita beribadah. Bukan kerana syurga. Ini benda yang bertentangan. Kalau syurga tu tak ada apa-apa, sekadar Allah Ta'ala nak galakkan hamba dia beribadah, apa fungsi Allah Ta'ala elaborate cerita syurga dalam Quran? Apa fungsi Nabi ni cerita syurga begini-begini? Apa fungsi Nabi diperjalankan untuk tengok syurga? Tujuan dia untuk meyakinkan. Sebab manusia ni, kita tak akan jadi kurang iman kalau kita beribadah kerana nak kerja syurga. Tak. Bahkan itu cara beribadah yang betul. Ada orang dia kata kalau beribadah kerana nak syurga ni kurang lagi. Bahkan golongan batiniyah dia kata orang beribadah yang nak syurga ni syirik sebenarnya. Dia kata. Sebab syurga itu ialah nak kepada makhluk, bukan nak kepada Tuhan. Kita beribadah ialah nak kepada Tuhan. Okay. Janji syurga hanya untuk yang memahami erti batin sahaja. Malaikat pembawa takwil batin dan pendakwah batiniyah. Okay. Malaikat yang datang beri seruan. Sebab dia orang percaya itu ialah malaikat. Yang mari beri takwil batin ialah malaikat. Lepas tu dia orang juga ada baca sirah apa-apa semua. Banjir umat Nabi Nuh simbol karam bagi ahli syariat. Okay. Umat Nabi Nuh tu dia kata bukan dia orang syirik pada Tuhan, sebab dia orang ni sibuk buat syariat. Dia orang punya spin fakta sejarah tu hebat. Dia kata umat Nabi Nuh bukanlah dia orang sembah berhala. Dia orang tu sibuk buat syariat. Buat syariat, tak peduli isyarat batin yang Nabi Nuh dah ajar. Akhirnya dikaramkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya kita ni berbakat lah nak dikaramkan ni. Sebab kita tak sibuk dengan kumpulan dia. Okay. Itu kita boleh tengok. Bahtera Nabi Nuh simbol selamatnya golongan batiniyah, orang hakikat. Jin, golongan batiniyah dari kalangan makhluk gaib. Okay. Jin ialah orang yang belajar, bukan orang, maknanya satu makhluk yang belajar ilmu batin, cuma jenis bukan manusia. Sebab tu kita tengok guru-guru musyrik dia mengaku dia ada anak murid daripada bangsa jin, apa-apa semua ni lah. Itu semua benda-benda yang ditambah. Syaitan golongan yang bersusah payah melakukan taklif syariat. Kita tu sebenarnya situ tu. Syaitan ialah golongan yang bersusah payah melakukan taklif syariat. Yang sibuk nak semayang, nak puasa. Syaitan dia tu. Tuan-tuan bayang tu, berat dia punya tu. Itu ada dalam hakikat tu. Ada dalam kitab Hakikat Insan. Orang yang sibuk belajar Quran, betul tajwid, belajar semayang duha, hakikatnya dia syaitan. Dia kata, kalau hak yang minum arak tu tak tahu nak buh apa. Okay. Cuma hak yang semayang ni dia kata syaitan dah. Kalau hak yang minum arak tu tak tahu dia nak sebut apa. Dia orang ni nampak halus tapi dia orang beri tu berat pada satu-satu orang. Okey, teknik penyebaran. 1 2 3 4
4, 5, 6, 7, 8. 8 teknik. Ni yang saya ambil lah kitab Fadaih Al-Batiniyah oleh Imam Al-Ghazali. Okay. Teknik pertama, tafarrus. Tilik dan perhati. Penyebar, iaitu orang yang menyebarkan ajaran batiniyah ni, apa yang dia buat? Penyebar perlu pandai membaca dan memikat hati dan pendirian orang yang ingin dipikatnya. Penyebar memilih perkara-perkara asasnya dalam syariat untuk diperkenal hakikat batinnya menurut kesesuaian jiwa. Orang dia nak approach ajaran ini, dia tak akan approach dengan terus cakap. Dia akan tengok kecenderungan orang tu. Sebab tu orang tengok, golongan batiniyah, dia orang suka pergi kepada orang yang kosong, khaliyuz zihn, kosong, tak ada benda dalam kepala dia. Orang ni lah yang paling mudah untuk diperdayakan ikut kumpulan dia. Kalau macam kita banyak takwil dah. Sebab kita dah ada maklumat-maklumat yang kukuh untuk tolak benda ni. Dia macam kita lah, kita duduk bercakap. Dakwah sunnah ni mudah pada orang yang tak tahu pun. Bid'ah apa semua. Memang hakikatnya dia bukan dakwah. Semua jenis dakwah mudah pada orang yang kosong. Semua yang ni dakwah. Kalau orang yang dah ada ilmu, dia akan ambil masa lah. Nak buangkan benda yang dah ada dalam kepala dia. Sebab tu Quran sebut, wa aqrabuhum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang yang paling dekat dengan kamu wahai orang Islam ialah orang yang berkata kami Nasrani. Sebab apa? Maklumat Islam, maklumat Kristian sama. Cuma 2-3 perkara je kita beza. Kalau kita boleh clearkan 2-3 perkara tu, maka mereka sudah berada pada kawasan orang Islam. Sebenarnya. Dan yang paling jauh dengan orang Islam ialah Yahudi dan juga penyembah berhala. Sebab Yahudi, dia orang dah potong semua maklumat-maklumat yang sahih. Sama juga penyembah berhala. Dia orang dah namakan berhala-berhala dia orang. Lagi banyak kita nak buang. Sebab tu kalau tengok di Malaysia ni, dakwah kepada Hindu lebih sukar berbanding dakwah kepada Kristian. Sebab Hindu, nama dia tu nama-nama yang tak pernah ada dalam kitab-kitab kita pun. Kalau Kristian, nama-nama Nabi yang dah famous dalam kalangan kita. Nama Nabi Yusuf semua. Sebab tu hakikatnya lebih dekat. Kita dan Kristian, kita lebih dekat dengan Kristian. Berbanding. Dan bahaya golongan-golongan ini ialah bahaya daripada golongan yang bukan Kristian sebenarnya. Cuma kita di Malaysia ni kita nampak ancaman paling besar ialah Kristian. Kita nampak Hindu baru-baru nak nampak ni, baru nak nampak kan. Dulu tak nampak sangat, sekarang baru nak nampak. Okey. Cuma nak beritahu pada kita penyembah berhala lebih bahaya. Sebab tu Nabi pernah pesan. Nabi kata sekiranya kamu berkawan dengan Yahudi, kamu boleh makan makanan dia tapi jangan tidur rumah dia sebab dia ada niat buruk. Saya tak pasti hadis ni riwayat siapa, tapi adalah. Saya pernah terbaca. Ada sahabat tanya, nak berkawan dengan Yahudi Kristian macam mana? Maka Nabi kata kalau nak berkawan dengan Kristian, berkawanlah. Nak tidur rumah dia pun tak apa. Cuma jangan makan. Sebab Kristian ni dia tak jaga sikit makanan dia. Yahudi jaga makanan, tapi dia ada hasad pada orang Islam. Dia tunggu orang Islam tu lena, terleka, dia akan jatuhkan. Kristian dia tak ada benda tu. Okay. Cuma dalam Quran beri pada kita peringatan, amaran, jangan duduk rapat dengan Yahudi Kristian yang boleh duduk sekali. Sebab dalam sejarah Yahudi Kristian tak pernah duduk sekali. Dia orang bermusuh. Bila tuan-tuan tengok ada orang Yahudi dan orang Kristian dan penyembah berhala boleh duduk sekali. Maknanya dia sudah kurang. Kristian asli dia sudah kurang kalau kita kira. Sudah diruntuhkan asas-asas kefahaman dia. Jadi dia orang pun ada benda, ada poin yang sama. Tunggu orang Islam leka dia akan jatuhkan. Sebab walaupun ayat surah Maidah tu refer kepada An-Najashi yang tolong orang Islam. Cuma nak beritahu essence intipati tu tidak melihat kepada asbab nuzul saja. Secara umumnya mana-mana orang Kristian yang baik Kristiannya dari segi permusuhan dengan orang Islam dia lebih kurang. Cuma dia tak setuju dengan kita 2-3 benda. Cara kedua at-ta'nis, ramah mesra. Penyebar akan cuba bersikap ramah mesra dengan orang yang cuba ingin dipengaruhi. Penyebar akan mengajak supaya bermalam di rumah atau pusat penyebaran ilmu untuk menarik orang yang dipengaruhi. Okay, ini cara. Cara ni tak kira lah batiniyah ke mana-mana. Kita pun begitu. Nak suruh orang kenal sunnah ajak main makan rumah. Sebab makan ni manusia ni dia mudah patah lah ajak makan. Dia mudah tersentuh. Kalau belanja beli hadiah tu memang lembek terus lah kita kira. Patah terus. Orang Terengganu kata patah terus. Okay. Cuma nak beritahu taknis, ramah mesra. Tak serang tapi beramah mesra. Sebab tu kita tengok antara rahsia kejayaan mana-mana kumpulan sesat ke, kumpulan tak sesat ke, ialah akhlak di sini, ramah mesra dengan orang. Nabi sendiri yang dapat menarik penyumbang besar orang masuk Islam ialah
sikap Nabi tu. Nabi tidak menunjukkan muka permusuhan pada orang. Tak ada muka permusuhan. Melainkan orang yang betul-betul musuh. Jadi manusia ni memang tertarik dengan seperti itu. Yang ketiga, tashkik, keraguan. Penyebar akan memberi soalan-soalan yang sukar untuk dijawab. Ia bertujuan untuk menarik minat si pendengar. Dia akan keluarkan pada kita syak. Kita selalu sebut perkataan syubuhat. Inilah. Dia keluarkan kenyataan. Dia kata, kita ni solat 5 hari ni solat untuk apa? Lepas tu dia pun buka. Saya tengok dalam video-video lepak pun gitulah. Soalan dia tu sedap. Orang yang kena soal tu blank, tak ada jawab. Dia pun hurai, kupas sikit. Orang nampak hebat. Tapi sebenarnya penuh dengan tipu daya. Okay. Seterusnya, at-ta'liq, gantung soalan. Ini juga cara soalan dia. Penyebar akan melontarkan soalan-soalan yang digantung jawapan dengan tujuan menarik minat pendengar. Antara bentuk soalannya ialah, apakah rahsia di sebalik rakaat solat? Sebab apa kena buat 2, 4, 4, 2, 4? Sebab apa 3, 4? Sebab apa kena buat itu? Itu dia orang sebut. Sebab apa 17? Sebab apa 17 rakaat? Okay, ini semua dia orang sebut. Dia orang gantung. Cuma di Malaysia ni yang paling famous sekali, apakah rahsia huruf ba pada kalimah bismillah? Ni paling famous. Tahu soalan ni macam batiniyah tu. Semua ilmu itu ialah berbalik kepada huruf ba. Dan semua yang ada dalam huruf ba itu balik pada titik bawah huruf ba. Dengar tu kita nampak hebat. Boleh jadi profesor universiti lah. Dengar dia cakap tu. Hakikatnya itu semua tipu daya, palitan batiniyah belaka. Okay. Seterusnya, apakah rahsia huruf hijaiyah? 28 huruf ni apa benda? Apakah Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad tajalli, Muhammad batin, apa semua ni adalah. Okay. Pendengar akan berminat dengan soalan seperti ini kerana menyangka ia rahsia ilmu yang tertutup. Memang nak orang yang tak pernah dengar, dia akan nampak ini macam satu teori baru yang tak pernah dengar. Sebab orang ni dia cepat bosan. Dia mari satu ustaz baca hadis Nabi sama. Ustaz sebelum ni pun hadis Nabi sama. Jadi dia orang akan rasa bosan. Dia orang nak satu benda yang luar. Tu nak tunjuk pada kita sikap jiwa ni, Tuhan cipta kita jiwa manusia ni macam tu. Kita cepat bosan dengan satu style saja. Sebab tu benda ni kita kena faham. Sebab tu dia satu benda yang kita kena nampak lah supaya kita ni tak jadi bosan. Tak ada yang bosan dalam agama kita. Kita tak nampak agama kita ni sempit dengan hanya beberapa skop saja dak. Okay. Seterusnya, ar-rabtu, ikat janji. Ni bila mana orang tu dah berminat, dia akan tarik lah. Dia akan kata, apabila soalan-soalan tadi sudah menyebabkan minat si pendengar tertarik dan perasaan ingin tahu semakin kuat, maka diminta kepadanya untuk mengikat janji bai'ah menyimpan rahsia. Contoh dilontarkan soalan, apakah rahsia pada huruf ba? Dia pun beri introduction huruf ba tu. Dia sebut. Lepas tu yang dengar tu pun tanya, sambung sikit lagi. Dia kata tak boleh lah. Nak sambung sikit lagi kena mari rumah lah. Kena bai'ah apa-apa semua. Kena masuk kumpulan kita apa semua. Kena bayar yuran sikit macam mana. Okay. Lepas tu kawan tu pun, dengan sebab benda tu dah menghantui diri dia, tidur malam pun tak tenang. Apa benda huruf ba. Akhirnya jumpa kawan tu, jadi pengikut kawan tu. Ritual khusus akan dijalankan yang mengandungi upacara yang ganjil seperti minum air khas. Ni ajaran martabat 7 ni ada. Saya tak tahu air apa. Air biasa je. Cuma orang yang mari tu kalau nak bincang kena minum air tu. Dia tak suruh kita minum. Cuma dia letak air tu minum ni kita duk cakap. Cuma saya ingat para bahasa dia kata jangan minum apa-apa pun yang ada dalam rumah dia. Jangan minum apa-apa. Sebab takut letak sihir kat mana-mana. Atau ludah guru. Ni paling hebat ni. Dia campur dengan mana-mana minuman kita. Ludah guru mursyid yang sebenarnya mengandungi unsur sihir yang akan memegang dan memantau mereka yang menjadi mangsa. Ini seperti mana yang disebutlah. Sebab tu kita akan tengok setengah orang yang akan nampak muka tok guru tu semua. Lepas temu sekali tu nak nampak semua. Itu daripada sihir. Terutamanya yang perempuan apa semua. Sebab tu dia orang sanggup beri isteri, beri rumah, beri harta apa-apa semua kepada guru mursyid. Sebab memang dia orang guna kaedah tu. At-tadlis, penipuan. Mangsa yang merasakan dirinya itu sudah menjadi orang khusus dan berbeza dengan orang kebanyakan akan diberikan satu amanah khusus seperti zikir, hizib, selawat yang kadang-kadang merupakan ritual sihir atau memperkuatkan khadam. Macam yang dah kita sebut tadi lah. Diberi zikir.
Mangsa akan dimomokkan dengan kelebihan-kelebihan ghaib amalan tersebut. Ini macam kita sebut juga tadi. Bila mana buat ni dapat kelebihan. Kalau ada poli tak tahan kita, JPJ tak tahan. Ini yang biasa dia sebut. Amal zikir ni nak kena sama tak ada kena sama. Saya pernah jumpa dengan orang yang buat amalan batiniah ni. Dia kata 2 tahun dia tak sambung rotek kereta dia. 2 tahun dia tak sambung rotek kereta dia sebab apa? Sebab dalam kereta dia simpan satu logo kumpulan dia dalam dashboard. Dia kata pernah ditahan oleh JPJ tak tengok. Lepas pada tu dia kata saya memang percaya dah Tok Guru ni memang hebat. Kerana tu saja. 2 tahun. 2 tahun. Saya pun tak tahu kadang-kadang 2 tahun tu sebab kereta tak bergerak memang tak kena lah. Kereta simpan rumah macam mana JPJ nak tahan? Okey, sekali je kadang-kadang JPJ nak cepat kereta pun banyak dia tengok lebih kurang okey go. Okey. Kalau kereta tak bergerak memang berkat lah dia kata. Okey. Kereta apa-apa, bukan kata rotek beli tak letak rotek pun tak akan kena. Okey. Kadang-kadang manusia ni kan. Tapi gitulah antara sebab-sebab yang remeh seperti itu saja. Mangsa akan dikelaskan mengikut martabat masing-masing. Namun jawapan kepada kemusykilan masih belum terjawab. Bila mana dia orang ni dah masuk, dia orang akan dimasukkan dalam kumpulan dan dia orang akan dikelas-kelaskan. Dia orang ada yang duduk kelas khusus, ada yang tak duduk kelas secara khusus, apa semua. At-talbis, kesamaran. Penyebar akan mengatakan perkara-perkara yang samar dan kabur sehingga murid merasakan ianya begitu sukar untuk difahami. Namun atas nama taat pada guru, murid akan menyangka kesukaran memahami kalam guru itu menunjukkan rendahnya martabat murid dan tingginya martabat guru. Ini yang paling biasalah. Bila mana berlakunya kesamaran ni, dia akan keluar kaedah tu lah. Iaitu bila mana murid dengar guru duk syarah, murid tak faham. Murid tak faham, maka guru pun kata, kamu tak faham sebab martabat kamu rendah. Kalau martabat kamu tinggi, kamu akan faham. Jadi murid pun menyangka tak fahamnya tu ialah dengan sebab martabat rendah. Bukan dia bodoh. Ataupun bukan guru tu tengah reka. Sama lah. Itu kaedah yang dia guna. Kamu tak faham apa yang aku cakap ni bukan sebab aku ni cakap mengarut. Bukan. Sebab kamu tu rendah martabat. Iaitu antara ayat yang biasa. Antara ayat-ayat sama yang akan dilontarkan. Ayat-ayat sama yang akan dilontarkan ialah kenal diri maka kenal Allah. Bila kenal Allah maka binasalah diri. Nampak macam hebat ayat tu. Matikan diri kamu sebelum dimatikan. Carilah intan permata Allah dalam dirimu. Ayat sedap-sedap tu. Ayat tu kalau buat novel best seller ayat tu. Okay, kalau kita kira. Okay, maknanya ini satu benda yang yang kita kira menghantui manusia untuk menjawab soalan tu. Okay. Seterusnya yang ke-29, al-khal'u, cabut cerai syariat. Ini yang paling tinggi. Syariat telah terangkat. Okay. Peringkat ini ialah kemuncak penyelewengan kepada kumpulan ini. Setelah segala rahsia telah dijelaskan dengan pandangan batin, maka mereka akan meninggalkan amalan syariat dan mendakwa keluar dari taklid syariat. Dan dia orang tak akan rasa dia orang berdosa pun. Inilah cara yang paling syaitan nak tinggal syariat dalam keadaan rasa tak berdosa. Syaitan nak tu. Peringkat ini digelar dengan martabat anal haq. Inilah yang paling sesak sekali ni. Yang dilihat sama seperti kepercayaan hulul dan ittihad yang bererti diri sudah bersatu dengan zat Tuhan dan zat Tuhan telah turun ke dalam dirinya lalu meningkat ke makam panak. Okay. Kalau tengok di Indonesia ni Hamzah Fangsuri, itu yang legenda dia lah. Okay. Sehingga digelar sebagai Ibnu Arabi Nusantara. Dengan sebab kefahaman. Memang dia mengaku dia tu Tuhan. Dia kata akulah anal haq. Dia sebut benda tu. Selesai kita 29 slide tu. Ni saya nak tunjuk sekadar maklumat je lah. Muka depan kitab Hakikat Insan. Okay. Ni kita akan tengok lah. Yang cetakan terbaru ni cetakan dia. Cetakan ni kulit depan. Kalau ni kulit yang lembut lah. Dulu dia hard cover. Sekarang ni dah terbit tang. Sebab buku ni dah diharamkan di Malaysia oleh JAKIM. Bahkan hampir semua jabatan agama Islam negeri haramkan. Jadi dia orang tukar modus operandi dia orang dengan buat buku ni, dia punya style kulit dia ni sama macam kitab-kitab Jawi yang orang belajar di Masjid Surau. Jadi orang akan nampak ni kitab Jawi ni, kitab Jawi. Yang dulu tu dia lebih special sikit kulit dia. Mengenal diri. Okay, haji oleh karangan Haji Ahmad Asman dari Kota Baru. Saya bawa sedikit ni je. Kata apa? Wasiat penulis kitab mengandungi pelecehan kepada orang syariat. Kalau kita boleh baca bahagian atas ni. Okay.
istimewa daripada suamimu. Ni dia punya pembukaan kitab dia. Untuk isteriku Mek Haji. Ni biasa ni. Dan anak cucuku sekalian. Mek Haji yang abang cintai dan kasih. Aku corekkan tulisan ini hanya sekadar untuk menjadi ingatan kepada diri sendiri di dalam usahaku untuk menuju ke jalan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekadar menjadi panduan pengetahuan kepada anak cucu yang ingin menuju ke arah matlamat dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal lagi aku ingatkan kepada sesiapa yang membaca buku catatanku ini supaya janganlah sesekali membawa hal ini ke pengetahuan orang-orang syariat yang buta hakikat. Dia sebut dulu awal-awal. Jangan bawa buku ni kepada orang hakikat. Bukan setakat dia kata buta hakikat, bermata ikan kering. Tinggi tu. Walaupun dia dianggap oleh orang ramai sebagai guru dan mengajar orang lain pula. Walaupun tu guru dalam kalangan syariat, dia tetap orang syariat, bermata ikan kering. Dia punya bahasa kiasan tinggi. Ini disebabkan, eja sebab pun salah, P. Okay? Disebabkan tu B sebenarnya. Ini disebabkan okay. Ini disebabkan semua catatan, pengertian dan istilah yang didapat di dalam buku ini, catatanku ini adalah dibuat dari pandangan hakikat dan makrifat semata-mata. Maknanya orang syariat memang tak akan faham. Okay. Jikalau kamu bawa hal ini ke pangkuan orang syariat, maka sudah tentu mereka akan terus mengatakan semua catatan yang ada dalam buku ini adalah salah, menyeleweng, songsang, sesat. Malahan ada di kalangan mereka tersebut berani menuduh catatanku ini kafir. Memang apa? Hakikatnya memang begitu. Keadaan ini sebenarnya kerana mereka jahil dengan ilmu hakikat dan makrifat. Okay. Dia counter back balik. Okay. Sesungguhnya mereka itu hanya sesuai mentelaah kitab-kitab syariat yang membincangkan tentang dosa, pahala, sunat, wajib, haram dan makruh sahaja. Dia nampak benda tu remeh. Dosa, pahala ni benda remeh. Ingatlah, tidak semua tok guru syariat faham dan mengerti dengan catatanku ini. Oleh yang demikian, aku berwasiat kepada kamu semua, bertanyalah hal-hal catatanku ini dengan guru-guru hakikat dan makrifat, sama ada dari golongan kaya, miskin, jahil, alim, lebay rakyat, meskipun seorang raja, asalkan mereka itu orang hakiki dan makrifat yang sebenar-benar mursyid dan sampai pula ke martabatnya. Aku catatkan segala-gala ini adalah hasil daripada perguruan aku dengan beberapa orang guru hakikat dan makrifat yang pernah aku jelajahi untuk mendalami ilmu ghaib dan syuhada. 12 tahun dia belajar ilmu ni di Indonesia, di Malaysia. Maknanya dia bertemu dengan banyak orang. Okay, ni kita tengok petikan daripada kitab Hakikat Insan karangan Haji Ahmad Asman. Rajah ini merupakan ada 183 rajah dalam buku dia. Rajah ini menunjukkan gambaran diri Muhammad tajalli dalam diri manusia yang berasal dari konsep Nur Muhammad. Okay. Ni kalau kita tengok dia punya konsep dia ni. Dia menyembah huruf. Sebab tu Prof sebut dia sembah huruf. Diri kita ni ialah seperti bayangan Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Ni diri kita. Okay, tengok. Mim itu ialah kepala manusia. Ha itu ialah dada manusia. Mim itu ialah pusat manusia. Dan dal itu ialah kaki manusia. Maka kita ni ialah Muhammad keseluruhannya. Muhammad tajalli dia panggil. Kita ni ialah perlambangan kepada Nur Muhammad. Sebab tu Prof Al-Fatah Harun dia kata, ini agama menyembah huruf. Agama sembah huruf. Bukan agama sembah Tuhan, agama sembah huruf. Seterusnya rajah-rajah yang lain. Okay. Rajah yang lain. Rajah takwil huruf untuk mengenal diri. Okay. Mengenal diri pada huruf H ataupun huruf H. Huruf H bulat tu lah. Okay. Huruf H ni dia kata perlambangan kepada faraj perempuan. Tengok dia sebut tu. Bibir faraj, lubang faraj. Ovari, lubang faraj. Gambar kasar rahim perempuan, maka di sini rahsia dikandung selama 9 bulan 10 hari. Oh dahsyat. Huruf H tu, mana ini pornografi dalam kitab sebenarnya kalau kita tengok. Pornografi dalam kitab. Tuan-tuan boleh bayang kalau kitab ni dibaca oleh budak-budak apa semua. Andai kata kitab ni duduk di mana-mana tempat. Kalau kita tengok Bible ni ada juga cerita-cerita pornografi. Adakah ini kitab agama Islam yang ada isi-isi seperti ini? Okay, seterusnya yang ni takwil batin dari rahsia huruf yang mempunyai persamaan dengan konsep sebahagian agama Majusi yang juga menyembah kemaluan manusia. Ni dalam perkataan bismillah. Bismillah tu, bismillah itu ialah perlambangan kepada zakar manusia, zakar lelaki.
Hakikat kemaluan, dia kata. Hakikat kemaluan tu berdiri daripada huruf alif, ba, sim. Oh, dahsyat. Tengok yang ni sakit kepala, dia kata. Okay. Alif itu rahsia Allah, ba itu ialah kepala zakar, titik ba itu ialah mani, sin itu ialah batang zakar. Dia punya ha tu ialah batu zakar. Wallahu a'lam. Ini satu benda yang begitu, orang kata apa, pornografi lah kita. Dia kata. Dan ni ni lebih kurang tadi. Cara-cara nak kenal tu. Rajah bagaimana bersatunya zat Allah dengan jasad manusia yang datang dari konsep hulul dan ittihad. Macam mana Allah bersatu dalam jasad manusia? Okay, kita tengok macam mana penyatuan. Okay. Ini Allah menyatu dalam manusia. Allah tu duduk atas kepala huruf mim. Allah duduk atas kepala huruf mim. Dia nak kata ni akidah Tuhan bersatu dengan kita. Wahdatul wujud ni. Tuhan bersatu dengan kita. Ini semua benda-benda rajah-rajah yang seperti ni. Rajah-rajah ni juga kalau tengok digunakan dalam bab perubatan sihir pun ada juga rajah yang sama. Rajah yang sama, lebih kurang saja. Tidak berbezalah. Seterusnya yang ke-38, rajah jantung manusia menurut takwilan batin. Hakikat insan kamil. Jantung manusia ni di mana duduk kalimah Allah, di mana turun naiknya darah kotor istana iblis, macam-macam lah takwilan yang dia buat. Kita pun tak faham apa benda yang dia cuba gambarkan, tapi memang dahsyatlah kalau kita kira. Adakah agama ni berdiri di atas rajah-rajah seperti ni? Okey, ni pembahagian diri Muhammad tajalli apa semua ni lah. Alam syahadah, alam ardiyah. Saya tak mahu terang lah sebab saya pun tak faham benda dia nak sampaikan ni. Cuma nak beritahu pada kita, benda ni kita temui dalam kitab dia. Kita ada dalam kitab ni, memang ada. Ini juga salah satunya perkataan alhamdu, contoh dari buku Hakikat Insan. Alhamdu itu yang kita baca itu ialah perlambangan solat syariat. Alif itu subuh, lam itu zuhur, ha itu asar, mim itu maghrib, dal itu isyak. Hakikat sembahyang 5 waktu. Perlambangan. Agama ini adalah agama perlambangan bagi dia. Okay. Perlambangan. Okay. Maka selesailah petikan kitab tu. Saya tak bawa banyak sebab terlampau banyak. 138 rajah yang ada. Itu boleh bayang. Ada yang hebat macam-macam lah dalam buku Hakikat Insan satu kritikan ni pun. Ni terbitan Dewan Bahasa Pustaka, dia tengok. Dewan Bahasa Pustaka terbit. Tapi saya tak pasti diulang cetak ataupun tak. Lagi banyak rajah yang Dr. Abdul Fattah Harun masukkan dalam ni. Dan dia rak dengan dalil-dalil Quran yang kemah, tengok dalil-dalil daripada hadis lah. Ayat rajah-rajah yang berbagai ada belakang ni. Okay. Cukup banyak. Cuma nak beritahu, batiniyah di Malaysia lebih bahaya berbanding batiniyah di negara Arab. Andai kata orang yang negara Arab tu hidup dan tengok teks ni, dia orang akan tabik pada batiniyah Malaysia ni. Maknanya memang betul-betul inovasi yang tak terjangkau oleh batiniyah negara Arab. Maknanya kesimpulannya dia ialah satu benda yang menyeleweng dan memang keluar daripada garisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memang satu benda yang kita kena jauhkan diri kita, anak cucu kita daripada segala benda ni. Okay. Kesan dia mari dia falsafah. Kesimpulan dengan apa yang nak kita kait dengan kitab ni lah, kitab Fadlul Ilmi Salah ni, dia datang daripada falsafah. Sebab nak fikir, nak guna kuasa otak luar daripada kemampuan otak kita. Nak guna kuasa fikir, maka kita pun akan terumbang ambing, maka keluarlah fahaman-fahaman seperti ini yang akhirnya tergadailah akidah. Okay. Jadi saya rasa setakat tu sajalah untuk kita punya perkongsian pada petang ni. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan saya rasa berpada situlah kot. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, ada soalan? Okey. Benda tu kita tengok. Sebab tu saya sebut daripada sejarah awal. Yang menjadi penasihat kepada raja-raja, kita kena tahu di Malaysia ni majlis agama negeri lebih kuat berbanding JAKIM. Itu memang undang-undang dia. Okey. Penasihat-penasihat raja kepada negeri-negeri yang ada raja ni. Okay, saya tak mahu cerita. Kalau cerita memang kau nampak negeri mana. Okey. Okey. Dia penasihat secara keturunan dah. Maknanya orang Parsi dulu, keturunan. Jadi doktrin tu sudah dia ada. Sebab tu kita tak pelik. Setengah mufti di Malaysia, dia sendiri mursyid kepada tarikat. Setengah mufti di Malaysia. Sebab tu saya kata tindakan tak boleh diambil. Walaupun JAKIM keluar,
Fatwa JAKIM tak kuat untuk lawan fatwa negeri tu. Tak kuat. Walaupun orang bawa okey ni fatwa JAKIM dah fatwakan. Tiba-tiba dia kata, mufti kami kata okey. Sebab apa? Sebab mufti tu ialah kumpulan mereka juga. Sebab tu dia orang berleluasa. Kalau di sebuah negeri tu, geruk tarekat tu, dia buat majlis zikir di masjid. Masjid tu orang panggil masjid mufti. Masjid tu. Dan mufti menyertai majlis tu. Tarekat apa benda ni? Selawat Fatih, saya tak ingat kumpulan tarekat mana. Tarekat tu lah. Bahkan lebih ajaib di sebuah negeri di Malaysia ni, selawat Fatih tu dijadikan teks khutbah Jumaat. Tak boleh nak kata apa. Saya tak boleh nak kata apa benda tu. Negeri tu tempat saya berkuliah juga, tapi bukan Terengganu lah. Negeri lain. Okay. Cuma nak beritahu bahawasanya benda tu memang tak akan boleh diambil tindakan dengan sebab mereka duduk dalam kalangan golongan yang berautoriti. Kalau JAKIM, kuasa dia tak kuat. Hakikatnya kuasa dia tak kuat untuk bendung ni. JAKIM boleh senaraikan. Okay, boleh senaraikan. Cuma saya nak kata tarekat-tarekat ni memang akan ada. Memang akan ada sampai bila-bila sebab ada orang-orang seperti ni lah. Dia orang ni rapat dengan raja. Rapat dengan raja. Raja memang pemegang tertinggi bagi agama di negara kita. Memang tak akan boleh halang. Memang benda tu terjadi dan memang disebut dengan jelas lah. Memang benda tu orang ramai tanya dan memang kita tahu itu termasuk daripada taktik awal dia dululah. Mula-mula dia datang ke tanah Melayu ni, dia orang rapat dengan raja. Itu orang kata apa, benda yang tak boleh kita nak buat apa-apa lah. Kesilapan kita. Yang dia guna tu ialah taknis, ramah mesra dengan raja apa semua. Sebab tu kalau kita tengok cara dia orang ialah dia orang akan bersahabat dengan kerabat di raja apa semua. Sebab tu kita tengok ada sebuah negeri memang keluarga dia raja benarkan kumpulan tarekat ni masuk di dalam istana pun. Sebab dia orang baik, dapat dan tak dapat dibuang apa-apa. Jadi saya kata tindakan tak boleh dibuat sebab memang raja tidak melihat dia sebagai kumpulan sesat. Sebab raja dah rapat dengan dia orang. Mufti daripada kalangan dia orang memang tak boleh buat apa. Walaupun JAKIM gubal macam-macam. Haji Ahmad Laksmandi memang JAKIM gubal sebagai sesat batiniyah ni. Tarekat Naqsyabandi Muhammad Naqsyabandi JAKIM dah fatwa ke sesat. Tapi satu negeri tu keluarga dia raja yang masukkan. Sebab salah seorang daripada ahli kerabat dia tu memang berbai'ah dengan kumpulan tu. Tak boleh. Bahkan dengar kata lah, saya dengar daripada setengah-setengah orang kata, raja tu sendiri berusaha nak buang fatwa sesat tu dalam fatwa Naqsyabandi sesat tu, berusaha nak buang daripada JAKIM, bukan kata nak berusaha nak buang daripada tu. Maknanya itu dia tengok dia orang pegang atas punya kumpulan. Memang kita hanya boleh kita beritahu tak betul. Tapi dia orang memang kuat. Sebab dia orang dah rasa dia orang ada penaung tempat kita ni. Ada penaung. Memang tak boleh nak tolak lah. Tak boleh nak tolak. Wallahu a'lam. Jadi setakat tu saja. InsyaAllah kita bertemu pada bulan depan pula. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.